Jumpa lagi kita dalam siri yang ke-17. Alhamdulillah, insyaAllah. Selamat petang dan salam Ramadan. Kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan sirah luaran dan juga sirah dan juga program-program tambahan. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz Faiz. Lebih kurang 5.30 nanti, dan sebelum tu saya ingin memberi sedikit ulangan dalam siri yang ke-16 yang mana kita telah membincangkan berkenaan dengan taklimat-taklimat yang kita taklimat sebagai tour leader, sebagai mutawif semasa kita menguruskan jemaah di Madinah, iaitu sepanjang kita 4 hari, 5 hari di Madinah kita perlu memberi taklimat dan sebagainya. Jadi kita ada bincang dalam siri yang ke-16 panjang lebar, dan seperti kita sedia maklumlah, insyaAllah cuma petang ni kita akan bincang lebih detail berkenaan dengan sirah luaran dan juga program-program tambahan di Madinah, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, dan diharapkan semua berada dalam keadaan sihat, insyaAllah. Siri-siri kita daripada siri yang pertama hingga siri yang ke-17 kita masih membincangkan pengurusan-pengurusan dan juga simulasi kita sebagai petugas haramain dan juga mutawif, tour leader dan sebagainya. Yang mana hari ini kita masih berada di Madinah, iaitu simulasi, dan kita akan bincang dalam siri-siri yang seterusnya ke Mekah, dan kita akan pusing kembali ke airport, dan kita akan balik ke Malaysia, KLA, dan lengkaplah kita punya pusingan dalam tugasan, dalam melengkapkan tugasan kita, simulasi kita sebagai petugas haramain, iaitu mutawif, insyaAllah. Jadi semalam kita ada bincangkan berkenaan dengan kepentingan ataupun keperluan kita sebagai petugas haramain, yang mana kita perlu memberi taklimat, iaitu kita bincang pasal taklimat. Jadi kita ulang kaji semula sebelum kita pergi membincangkan dalam berkenaan dengan ziarah luaran dan juga program-program tambahan di Madinah. Tapi sebelum tu saya nak buka telefon kalau sekiranya ada sahabat-sahabat kita yang menonton, yang ingin memberi pandangan, yang ingin memberi komen, ulasan dan juga pembetulan. Kalau sekiranya saya ada kesilapan, silakan insyaAllah di ruang komen. Nur Faizah, waalaikumsalam Nur Faizah. Kita sambung kelas kita petang ni insyaAllah dalam siri live Facebook training, iaitu kepada pelatih-pelatih mutawif kita, bakal-bakal mutawif kita, iaitu yang akan bertugas tidak lama lagi insyaAllah, dan kita harapkan Kerajaan Saudi membuka pintu selepas isu COVID ini selesai insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kepada warga Facebook kita yang melihat, yang menonton, sama-samalah kita ambil sebagai info tambahan ataupun maklumat tambahan sebagai kita jemaah dan sebagainya lah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat insyaAllah. Okay, berbalik kepada taklimat-taklimat penting yang perlu kita sampaikan kepada jemaah kita semasa kita bertugas di Madinah, iaitu kita ulang kembali, iaitu taklimat persediaan ke Mekah, taklimat pulang, dan juga taklimat berkenaan dengan ziarah wada'. So kita ulang kembali 3 ni secara ringkas, iaitu dari segi kepentingan taklimat ke Mekah ni, kita ulang kembali, iaitu taklimat persediaan ke Mekah seperti yang mana kita maklumkan sebelum ni, iaitu kalau kita jemaah umrah dia ada setiap jemaah umrah ni dia ada 2 destinasi, yang mana kadang-kadang kumpulan A masuk Makkah dahulu ataupun kumpulan B masuk Madinah dahulu. Jadi biasanya syarikat dia akan switch lah, dia akan yang jemaah A akan masuk Makkah, jemaah B akan masuk Madinah, dia akan switch, yang mana penggunaan hotel dan juga transport dimaksimalkan. Jadi kita berbalik kepada persediaan kita, iaitu grup kita masuk Madinah dahulu. Jadi kebaikannya kita dapat memberi persediaan dari segi taklimat, dari segi persediaan ke Mekah, dari segi pelbagai lah dalam kita nak mengerjakan ibadah umrah. Jadi taklimat yang penting yang perlu kita adakan, dan kita ada bincang kita boleh mengadakan taklimat tu di Dewan Makan ataupun di dalam bas ataupun di dataran
ataupun di mana-mana yang sesuai, ataupun dalam platform macam grup WhatsApp yang mana kadang-kadang ada mutawif kita kreatif, dia buat taklimat secara voice message, dia bagi voice message dan dia record dalam grup Telegram dan sebagainya, dia send to grup WhatsApp. Jadi semua ahli jemaah mendengar. Cuma kekangan dari segi mungkin ada ahli kalangan jemaah kita yang tak ada line dan sebagainya. Itu antara kelemahan. Di samping tu ada kebaikan dan kelemahan lah. Kemudian ada juga mutawif-mutawif kita yang memberi taklimat ataupun menyampaikan maklumat-maklumat macam taklimat khusus umrah dan sebagainya melalui video, sama ada record video ataupun FB live dan sebagainya. Jadi itu antara penyampaian dan juga kaedah-kaedah antara pendekatan mutawif-mutawif kita yang memberi yang menyampaikan taklimat tersebut. Jadi pelbagai kaedah lah. Cuma dia ada kebaikan, dia ada kelemahan, dia ada kekuatan dan kelemahan yang kita perlu ambil kira, yang mana kita sedia maklum jemaah kita ni walaupun kadang-kadang kita memberi taklimat secara seperti mana kita sebut tadi, tapi kita perlu mengulang, mengingatkan dan sebagainya. Tapi cara yang paling terbaik adalah taklimat secara berdepan. Berdepan ni maksudnya sepertinya yang kita buatlah di taklimat di dewan dan sebagainya. Antara kebaikan lagi mungkin kita boleh buat Q&A, iaitu kita boleh soal jawab dalam masa kita membuat taklimat tersebut, yang mana selalunya soal jawab taklimat persediaan umrah ni masanya kita bahagi kepada dua lah. Yang pertama kita lebih kepada penerangan, dan yang kedua kita buka soalan. Buka soalan ni kadang-kadang mengikut pengalaman biasanya lebih lama daripada kita memberi penerangan, sebab kadang-kadang kita daripada soalan ni lah kita dapat mengesan jemaah-jemaah kita yang memahami tentang hal-hal yang kita sampaikan. Ataupun kadang-kadang kita akan jumpa kes-kes jemaah kita ni kadang-kadang tak pernah tak ada kesempatan dalam menghadiri kursus umrah di Malaysia. Jadi kita lebih kena beri penumpuan dan penekanan dan ulangan kepada jemaah-jemaah ni yang kadang-kadang dia tak bersedia dari segi persediaan ilmu lah dalam mengerjakan ibadah umrah. Dekat soal jawab dan sebagainya kita dapat kesan di mana jemaah-jemaah kita yang tak dapat memahami tentang ibadah umrah dan sebagainya. Itu antara kepentingan dan kelemahan dan juga kekuatan lah kita buat taklimat. Jadi kalau tanya saya ulang lagi sekali, masuk Madinah antara yang terbaik bagi pada jemaah. Sebab apa? Jemaah boleh buat persediaan ataupun mutawif boleh membuat persediaan. Ada pro and con. Masuk Mekah dahulu pun baik, yang mana bila jemaah masuk Mekah dahulu, dari segi faktor kesihatan, ada segi badan, kekuatan dan juga fizikal ni, maksudnya badan masih fresh, masih sihat. Jadi mengerjakan ibadah umrah masuk Mekah dulu dan selesai di Mekah barulah pergi ke Madinah. Jadi bila dah pergi Madinah ni biasanya 3-4 hari di Mekah Madinah ni biasanya diorang dah mula badan kita dah mula letih, lesu dan sebagainya, ada yang demam, ada yang batuk dan sebagainya. Tapi kalau kita datang di Madinah, kemungkinan akan berlakulah demam dan sebagainya. Tapi kebaikan kalau kita datang daripada Madinah, macam saya sebut tadi, kita boleh buat persediaan, jemaah boleh buat persediaan dengan lebih detail dan sebagainya. Ada pro and con, ada kelemahan, ada kekuatan, yang mana masuk Mekah dahulu ataupun masuk Madinah dahulu. Dari perspektif pengurusan dan juga persediaan, dari segi perspektif ibadah tu, itu lain dimensi yang kita akan lihat. Itu antara pandangan dari segi sudut pengurusan lah. Jadi semasa kita memberi taklimat, kita akan membuka soal jawab dan sebagainya. Dari situ kita dapat mengesan di mana jemaah kita memahami dan sebagainya lah. Dan juga kita antara poin yang penting juga yang perlu kita take note adalah kita kena kenal pasti di mana ahli jemaah kita yang pertama kali, yang mana yang tidak pernah mengerjakan ibadah umrah. Jadi mereka ni perlu diberi tumpuan yang lebih, yang mana walaupun kadang-kadang mereka hanya faham teori, tapi dari segi praktikalnya mereka ni, golongan ni belum ada pengalaman. Jadi kita kena lebih fokus lah daripada jemaah-jemaah yang pertama kali ni. Kata setengah-setengah mutawif kita lebih mudah mengurus jemaah yang pertama kali berbanding menguruskan jemaah yang berulang kali yang berpengalaman. Katanya mungkin yang berpengalaman ni dia akan membandingkan pengurusan syarikat A, syarikat B, mutawif A, mutawif B dan sebagainya.
Tapi kalau jemaah yang pertama kali ni biasanya dia tak ada perbandingan, dia just follow je apa yang mutawif cakap. Tapi ada pro and con lah, macam gitu. Tapi kalau jemaah yang pertama kali ni biasanya kita kena guide betul-betul lah, kita kena bimbing dan kita kena perhati betul-betul. So dalam taklimat dan sebagainya kita boleh dapat melihat tahap kefahaman jemaah-jemaah kita yang mana persediaan akhir sebelum kita berangkat. Itu antara kepentingan semasa kita buat soal jawab dalam hal ibadah lah. Di samping itu kita juga akan memberi penerangan berkenaan dengan pergerakan sama ada kita pergerakan pulang ataupun pergerakan kita ke Makkah. Maklumat pergerakan ni penting sebenarnya. Kalau kita tak bagi tahu, kalau kita tak selaraskan, kita akan hadapi masalah-masalah yang mungkin kecil dan mungkin juga besar. Contohnya apa? Contohnya kelewatan bas dan sebagainya, keciciran luggage, bag dan sebagainya, mungkin dia akan menjadi rumit kalau sekiranya maklumat-maklumat ni kita tidak selaraskan dengan ahli jemaah kita semasa kita hendak bermusafir ataupun hendak bergerak dari satu poin ke satu poin, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. So taklimat pergerakan ni very important dalam kita menyelaraskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pergerakan macam luggage dan semualah. Waktu bertolak bas berkumpul apa, nak kumpul luggage di mana, ziarah wadak jam berapa, turun beg di lobi jam berapa dan sebagainya, itu kita akan tentukan masa taklimat kita nak pulang ataupun taklimat kita nak bergerak. So sebab itulah kita tekankan apabila kita bertugas sebagai mutawif atau tour leader yang mana kita akan bergerak ke Mekah ataupun Madinah, setiap pergerakan kita mesti ada taklimat, iaitu taklimat yang saya sebut tadi, taklimat pergerakan ke Mekah ataupun Madinah, ataupun taklimat persediaan kalau kita nak ke Mekah, taklimat persediaan umrah, itu kita kena masuk juga. Dua perkara, pergerakan ke Madinah, kalau kita nak buat umrah kita kena masuk juga taklimat pergerakan ke Mekah. Okey, Hajah Fuziah, waalaikumsalam, dan alhamdulillah sihat. Diharapkan Hajah Fuziah pun sihat lah. Okey, kita sambung kelas kita dalam siri yang ke-17, iaitu berkenaan masih dengan taklimat, dan kita menunggu Ustaz Faiz masuk untuk kita bincang petang ni berkenaan dengan ziarah luaran dan juga program-program tambahan di Madinah. Mudah-mudahan mutawif-mutawif kita dapat bakal-bakal mutawif kita dapat ambil sedikit lah ataupun take note antara perkongsian pengalaman daripada mutawif-mutawif kita yang berpengalaman, best practice dan sebagainya yang mana kita boleh amalkan ataupun kita boleh praktiskan dengan jemaah-jemaah kita semasa kita bertugas nanti insya-Allah. Berbalik kepada taklimat kita tadi, so taklimat kita penting. Taklimat yang pertama di Madinah tadi menyentuh berkenaan taklimat yang ibadah kalau kita nak pergi ke Mekah. Taklimat yang kedua menyentuh berkenaan dengan taklimat pergerakan, iaitu kalau kita nak ke Mekah, taklimat nak ke Mekah. Kalau kita nak balik ke Malaysia, taklimat pergerakan balik ke Malaysia. Yang mana kita akan sentuh berkenaan dengan logistik dan sebagainya yang ada saya sebut tadi, masa pergerakan, tunggu lobi, penyerahan kunci bilik-bilik dan sebagainya, yang mana kita perlu ambil attendant, yang mana kita perlu tick, yang mana yang dah pulang, yang tak pulang, semua kita akan tick dan sebagainya. Dan juga kalau sekiranya taklimat kita berkenaan dengan taklimat nak ke Mekah, kita nak bergerak ke Madinah, maksudnya kita masih ada kita belum pulang, kita belum ke airport lagi. Kita mungkin belum buat taklimat untuk kutipan dan sebagainya. Itu taklimat ke Mekah. Taklimat ke Mekah juga, taklimat pergerakan dan sebagainya kita tentukan bas dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke taklimat sekiranya kita berada di Madinah, kita taklimat pulang. Taklimat pulang ni maksudnya kita akan sentuh berkenaan dengan taklimat pergerakan pulang, iaitu melibatkan kutipan wang kontingensi, libatkan perbincangan sekiranya beg kita overload dan sebagainya, dan lain-lain lah. Kita akan buka soalan di mana kita akan bermesyuarat, yang mana kita mohon persetujuan daripada semua untuk kutipan, collection dan sebagaimana kita nak menguruskan pergerakan luggage kita, sama ada kita nak mengupah ataupun kita nak buat secara individu ataupun kita lantik organisasi dan sebagainya. Dan untuk kalau sekiranya kita nak pulang daripada Madinah, kita ada satu perkara lagi yang penting yang mana termasuk dalam SOP, iaitu kita akan memberi borang maklum balas semasa taklimat pulang tu. Borang maklum balas ni sangat penting, yang mana termasuk dalam SOP, yang mana ahli jemaah kita akan memberi maklum balas, sama ada dari segi maklum balas
hotel, makan minum, penerbangan, airline, mutawif dan sebagainya lah. Jadi borang maklum balas ni kita akan buat kita akan kumpul semula, mutawif akan kumpul dan akan buat penyerahan semasa pulang nanti, akan buat laporan ulangan semasa laporan bagi melengkapkan laporan-laporan mutawif. Jadi borang maklum balas kita sertakan masa taklimat pulang dan sebagainya. Dan juga taklimat berkenaan dengan taklimat ziarah kalau kita ada di Madinah, taklimat ziarah wada iaitu melibatkan sama ada kita menentukan ziarah ni ditentukan dibuat secara berjemaah ataupun berkumpulan ataupun individu ataupun group by family dan sebagainya, waktu dan masa semua ditentukan dan kita bagi tahulah kelebihan dan sebagainya, ziarah wada dan sebagainya. Jadi kalau kita tak brief ataupun kita tak memberi taklimat tentang perkara-perkara ni, jadi kita tak selaraskan maklumat ni kepada jemaah, kemungkinan seperti yang saya sebut tadi, kemungkinan masalah sama ada masalah tu besar, kecil akan berlaku macam saya sebut tadi. Jadi kita kena selaraskan maklumat sebab maklumat sangat penting dalam taklimat yang pertama tadi. Okey, 3 taklimat yang perlu kita beri perhatian kepada jemaah kita semasa kita berada di Madinah. Taklimat pulang, saya ulang sekali lagi, ataupun taklimat ke Mekah, ataupun taklimat ziarah wada, dan sekiranya kita nak ke Mekah ataupun kita nak pulang, kita mesti masuk taklimat pergerakan ke Mekah ataupun ke airport, iaitu berkenaan dengan logistik dan sebagainya. Itu sangat penting yang perlu kita take note, yang perlu kita selaraskan dengan jemaah. Okey, baik. Tiga taklimat tu penting kepada mutawif kita, petugas-petugas kita semasa kita berada di Madinah, dan bagaimana pelaksanaan dia, macam saya sebut tadi, kita boleh buat di Dewan Makan, sama ada di dataran dan sebagainya seperti yang kita dah bincang sebelum ni. Dan permasalahan yang berlaku selalunya semasa kita nak buat taklimat ni biasanya kerjasama daripada jemaah. Kita sedia maklum sebab bila jemaah kita berada di Madinah ni, selalunya dia orang busy maksudnya busy dengan hal masing-masing, busy dengan urusan masjid ke hotel dan sebagainya. Ada yang nak duduk di masjid je waktu malam, time tidur saja yang dia stay dan sebagainya, dan kadang-kadang ada yang tak makan pun, dia memang nak fokus di masjid dan sebagainya. Kalau kita buat aktiviti taklimat dan sebagainya, mungkin terganggu dia orang punya jadual dan macam-macam hal lah. Ada setengah jemaah-jemaah kita tidak sihat dan sebagainya, yang mana apabila kita buat taklimat, kemungkinan bukan 100% ahli jemaah kita yang akan ada. Jadi bila tak ada tu, kita maksudnya dari segi penyampaian maklumat tu mungkin akan hadapi masalah. Jadi kita kena take note lah mana ahli jemaah kita yang hadir taklimat ataupun yang tak hadir. Kalau yang tak hadir, kita ada banyak cara lah. Sama ada kita minta sahabat rakan bilik kita tolong sampaikan, ataupun kita sampai secara personal, ataupun kita sampaikan melalui kita apabila kita berada di bilik, kita call room to rooms. Bila kita berada di bilik, kita ada semua nombor bilik ahli jemaah kita boleh call room to room, kita ulang balik apa yang kita nak sampaikan sebab mungkin dia tak hadir. Dan banyak kaedah lagi, mungkin di Dewan Makan, mungkin di lobi dan sebagainya apabila kita bertemu. Jadi attendance ataupun kehadiran ahli jemaah kita dalam kita menyampaikan maklumat tu kita mesti ambil kalau boleh. Sebab itu masalah-masalah yang kita selalu buat, selalunya dia orang tak kehadiran ni tidak 100%. Okey. Masalah yang lain juga, walaupun kehadiran walaupun setiap ahli keluarga, dan kadang-kadang setiap ahli keluarga ni kita faham setiap ahli keluarga kadang-kadang dia hantar wakil. Itu pun satu kelemahan juga, yang mana kalau sekiranya kita buat penerangan dari segi persiapan ibadah dan sebagainya, kalau hantar wakil mungkin penyampaian tu tidak sampai secara direct, ataupun mungkin kalau jemaah-jemaah kita yang tak datang, dia ada soalan-soalan, dia kefahaman yang lain mungkin dia kurang faham, dia tidak boleh bertanya direct semasa taklimat persediaan khusus umrah dan sebagainya masa kita buat di itu. Ini antara kelemahan-kelemahan yang sering berlaku lah. Jadi dia orang hantar wakil dalam taklimat, dan lain-lain kerjasama yang lain, kita kadang-kadang kelemahan-kelemahan yang lain dari segi fokus lah. Kadang-kadang jemaah kita ni dia macam masuk kiri keluar kanan, gitulah, itu antara kelemahan-kelemahan. Jadi kita sebagai leader ataupun petugas ni kita kena faham dengan keadaan. Kadang-kadang mungkin dari segi faktor persediaan kita yang tidak sempurna dan sebagainya, yang mana kita perlu sediakan
keperluan yang mana kadang-kadang petugas kita ni dia buat taklimat secara spontan ataupun sambil lewa, yang mana persediaan dari segi mic, dari segi mobile speaker dan sebagainya yang tidak diambil kira. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting yang perlu diperhatikan, diperhalusi oleh petugas-petugas kita untuk menyampaikan maklumat secara lebih berkesan lah. Jadi itu antara yang kita harapkan petugas kita memberi penekanan dalam taklimat, dalam penyampaian maklumat, dalam penyelarasan maklumat. Dan kita lihat komen kita, kita harapkan siapa yang menonton, kalau ada komen, kalau ada cadangan, kalau ada pengalaman, kalau ada pembetulan, kalau ada ulasan dan sebagainya, boleh komen di ruang komen. Petang ni kita lebih kepada santai-santai bincang hal-hal yang bersangkutan dengan petugas Haramain. Berkenaan topik hari ini adalah berkenaan dengan ziarah luar dan program-program tambahan, dan saya ulang kaji sekali lagi, iaitu masa siri 16 kita bincang berkenaan taklimat dan juga keperluan-keperluan yang penting yang perlu kita sampaikan semasa kita berada Madinah sebagai petugas Haramain, iaitu taklimat sama ada kita sampai secara direct, jadi sama ataupun kita sampaikan melalui platform-platform yang saya sebutkan tadi, grup WhatsApp, Facebook Live dan sebagainya, mengikut kreativiti Mutawif. Dan ada setengah-setengah Mutawif kita yang lain yang lagi dia ada buat satu modul risalah dan sebagainya dalam memberi ringkasan ataupun taklimat ataupun panduan kepada ahli jemaah. Itu pun antara salah satu penyampaian maklumat yang kreatif dan berkesan, yang mana usaha-usaha dan inisiatif Mutawif ni antara kreativiti, antara orang kata apa, komitmen yang dalam usaha untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada ahli jemaah. So macam-macam lah, lain Mutawif, lain cara penyampaiannya. Yang penting sampai maklumatnya. Itu antara kepentingan dalam kita menyampaikan maklumat. Dan sekarang kita bincang kesan dan juga implikasi sekiranya maklumat ni tidak sampai, seperti yang saya sebut tadi, kemungkinan kalau dari segi maklumat pergerakan kita tidak memberi penyelarasan yang betul, kemungkinan jemaah ni dia tak dapat informasi waktu bergerak, bas tiba dan sebagainya, mungkin dia akan drag masa dan sebagainya, yang mana kadang-kadang kelewatan ni akan memberi masalah kepada ahli jemaah lain. Kita bagi satu contoh, kalau kita janji pukul 2 petang pergerakan ke Mekah, tapi dalam masa yang sama sebahagian dah sampai, sebahagian lagi belum sampai. Habis yang dah sampai, yang tunggu, yang dah janjikan, bagaimana pula? Jadi akan berlaku macam memberi menyusahkan grup yang lain yang tunggu, yang tak tunggu. Jadi dia akan balik kepada petugas ataupun Mutawif, yang mana ketidakcekapan Mutawif mengurus ahli kumpulan, dia akan efek kepada leader. Jadi leader kena serius dalam pergerakan yang mana kita akan libatkan temu janji dengan transport, dengan jemaah, dengan catering, dengan sebagainya, yang mana melibatkan masa dan sebagainya. Ini antara perlu ditekankan oleh leader lah, oleh petugas, oleh Mutawif. So maklumat very important dalam kita menyelaraskan kepada semua ahli jemaah kita, lagi-lagi dalam pergerakan kita dari satu tempat ke satu tempat. So tolong take note lah kepada bakal-bakal Mutawif kita yang akan bertugas, sebab antara cabaran-cabaran dalam kita menyelaraskan maklumat, menyelaraskan jemaah, iaitu penyampaian maklumat dan juga yang melibatkan pergerakan logistik dan sebagainya, yang penting sekali. Okey, di samping itu seperti kita bagi tahu taklimat, kita akan buka Q&A, soal jawab dan sebagainya, mana ada kemungkinan, ada kemusykilan, pelbagai kemusykilan semasa kita, mungkin semasa ada di Mekah, di Madinah dan sebagainya, yang mana kita boleh selesaikan sebelum kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya kalau kita berada di Madinah, contohnya kalau kita ada di Mekah, kita buat postmortem dan sebagainya sebelum kita selesai soal ibadah dan sebagainya, soal logistik dan lain-lain. Bila dah selesai, maknanya pergerakan kita tu esoknya cantik. Jadi itulah yang kita sebutkan, kesan-kesannya sangat memberi impact, sama ada kepada Mutawif, seterusnya kepada syarikat. Itulah yang kita tak nak lah.
Jadi kesan yang lain, kalau kita lihat, kalau kesan yang kecil-kecil itu tak ada masalah, selalunya dia akan memberi implikasi yang besar apabila melibatkan contoh, sebagai contoh melibatkan luggage, keciciran, hilang dan sebagainya. Ini dia akan menjadi masalah yang lebih rumit lah. Dan kadang-kadang yang kita paling tidak ingin sekali itu komplain, ataupun apabila jemaah kita tak happy, dia akan komplain dekat platform-platform yang tidak sepatutnya. Contohnya di Facebook, Instagram dan lain-lain yang mana akan menjejaskan nama baik syarikat. Assalamualaikum Ustaz Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fakih. Apa khabar Ustaz? Sihat? Ziarah luaran. Dengar tak? Tadi dengar tak? Tadi termute kot. Termute lah, okay, minta maaf. Jadi kita hari ni kita bersama Ustaz Faiz, kita nak share, kita nak kongsi sedikit lah bagaimana dalam hal-hal pengurusan jemaah, khususnya kepada petugas haraman dan juga mutawif, yang kita nak share CD petang ni, CD yang ke-17, iaitu ziarah luaran dan juga program-program tambahan bersama kita Ustaz Faiz, insya-Allah. Ustaz Faiz terkeluar ni, line tak cantik. Jadi kepada ahli ataupun penonton yang ingin bertanya dan sebagainya, sila kemukakan di ruang komen lah. Kita petang ni kita nak sembang-sembang, kalau yang nak join sekali lah. Ustaz, di mana Ustaz? Nampak cantik pemandangan Ustaz? Tak dengar? Tak dengar Ustaz? Tak dengar? Okey, mungkin line tak cantik nampak. Okey, ziarah luaran dengan ziarah dalaman, perbezaannya adalah kalau ziarah dalaman ni biasanya yang melibatkan dalaman lah, iaitu ziarah yang tidak melibatkan transport. Itu yang dinamakan ziarah dalaman. Ziarah kawasan Masjid Nabi, ziarah kawasan-kawasan berdekatan dengan masjid, dengan hotel dan sebagainya, dinamakan ziarah dalaman. Ziarah luaran pula ziarah yang berdekatan dengan masjid juga tapi jaraknya jauh sedikit, iaitu ziarah luaran, ataupun iaitu ziarah yang perlukan transport, yang mana telah ditentukan, disusun oleh syarikat. Mana ziarah luaran ni antara program imigrasi, dan juga mungkin ada kalanya mutawif kita ni dia nak tambah lagi ziarah luaran ni dengan tambahan-tambahan ke tempat-tempat yang lain. Mungkin kita akan bincangkan lebih detail lagi dengan Ustaz Faiz, dan juga kita kalau kita ada kesempatan, kita akan bincang lagi program-program tambahan yang kita boleh buat di Madinah. Bersama kita Ustaz Faiz, antara mutawif kita, mutawif Kiram Travel yang sekian lama bertugas membimbing jemaah yang mana telah berkhidmat bakti kepada jemaah kita. Dan kita lihat di sini ada penonton kita masuk ni, Cik Lizan Saad, Asmah Daud. Line okey ke? Dengar jelas ke? Hajiah Fuziah, kalau ada apa-apa boleh komen lah, insya-Allah. Jadi kita nak tanya Ustaz Faiz, apa yang dimaksudkan dengan ziarah luaran dan juga program-program tambahan di Madinah secara ringkas, kalau kita pergi satu persatu petang ni, insya-Allah. Silakan Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'ilmihi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul akram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Amma ba'du. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, yang dimaksudkan dengan ziarah luaran, sebagaimana kita sedia maklum, ziarah ni terbahagi kepada dua. Kita berada di Madinah, ziarah dalaman dan ziarah luaran. Ziarah dalaman ni seperti mana yang diterangkan oleh Ustaz Bahaki lah, kita cuma berjalan di sekeliling dalam kawasan masjid, kawasan dataran Masjid Nabawi. Manakala ziarah luaran sebaliknya, kita naik bas, kita ada naik pengangkutan, sama ada bas
ataupun ziarah luaran ni, kalau ziarah luaran dari segi package syarikat, kita ada ke tempat-tempat tertentu yang kita akan terangkan sebentar lagi insya-Allah. Jadi secara ringkasnya ziarah luaran adalah ziarah kita naik bas, kita naik kenderaan untuk kita menziarahi tempat-tempat yang signifikan yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Gitulah. Itu dimaksudkan dengan ziarah luaran Madinah. Ustaz, program-program tambahan pula, apa yang Ustaz boleh jelaskan berkenaan dengan program-program tambahan di Madinah? Apa maksud program-program tambahan tu? Okey, program tambahan ni merujuk kepada program yang di luar daripada package syarikat. Jadi kita Tiram Travel, alhamdulillah syarikat telah menyusun kepada kita sebagai para jemaah umrah, ada beberapa tempat yang kita akan ziarah sepanjang ataupun dalam ketika kita berada di Madinah Al-Munawwarah, iaitu pada sekali ziarah luaran kita di Madinah, kita akan naik bas dalam atur cara syarikat, kita akan ke Masjid Quba. Kemudian kita akan ke Masjid Quba yang pertama, kemudian kita ke Ladang Kurma, kemudian kita akan menziarahi syuhada Uhud, kawasan tempat berlakunya peperangan Uhud, dan kemudian kita akan lalu di kawasan Masjid 7, tempat berlakunya peperangan Khandaq, peperangan Parit ataupun dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab, peperangan Azab. Jadi ini merupakan program wajib syarikat yang telah disusun khas kepada jemaah umrah kita. Manakala program tambahan pula, program tambahan merujuk kepada program yang dibuat sebagai satu ataupun sebagai inisiatif Mutawif sendiri. Mutawif ni ada inisiatif dia sendiri untuk buat program-program tambahan, ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang lain selain daripada tempat-tempat wajib yang dibawa oleh syarikat. Jadi kita bawa ke mana? Kita bawa ke tempat-tempat yang menarik, yang contohnya seperti masjid, seperti telaga-telaga, ladang tamar, perkuburan dan sebagainya, tempat yang ada menjadi syiar bagi Islam dan ada hubung kait dengan Nabi kita ataupun dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itulah sedikit pengenalan tentang ziarah luaran, ziarah tambahan luaran ke Madinah, di Madinah. Terima kasih Ustaz Faiz. Okey. Ziarah luaran dan juga program tambahan. Iaitu program tambahan seperti yang Ustaz Faiz bagi tahu tadi, iaitu program-program yang diadakan sendiri oleh petugas kita, oleh mutawif kita. Biasanya kita plan time, waktu dan masanya waktu semasa tidak bertemu dengan jadual rasmi syarikat lah, iaitu program-program yang rasmi. Jadi program-program tambahan ni biasanya kita buat masa lapang lah, ataupun dengan persetujuan jemaah. Kadang-kadang kita buat malam, kadang kita buat siang, kadang kita buat pagi, kita pulang kepada jemaah. Dan program-program tambahan ni biasanya kita offer kepada ahli jemaah kita. Tak semestinya semua berminat, tapi ada setengah-setengah sebahagian berminat, ada tak berminat. Jadi ini antara program-program tambahan, yang mana program tambahan ni kita kena ingatlah beberapa perkara penting, iaitu program tambahan ni adalah program yang dibuat sendiri ataupun di atas inisiatif mutawif, yang mana kos dan sebagainya adalah tanggungjawab sendiri, Ustaz. Betul. Contohnya macam kita nak pergi lawatan ke tempat-tempat yang kita nak bincang kejap lagi, adalah antaranya kita kena sediakan transport sendiri, makan, minum dan sebagainya. Itu antara tanggungjawab kita sendirilah. Yang kedua adalah dari segi responsibility, maksudnya mungkin kalau apa-apa yang terjadi ataupun dari segi risiko dan apa-apa, tanggungjawab sendiri jugalah. Yang mana mungkin dari segi insurans dan sebagainya tidak akan jadi, maksudnya insurans yang syarikat tentukan tu tidak ada dalam program. Jadi kita kena maklumlah, kita sebagai petugas kita kena inform kepada ahli jemaah kita bahawa program-program ni adalah program sendiri. Maksudnya kita tanggungjawab kita sendirilah, tanggungjawab dan juga tanggungan kos kita sendirilah. Mungkin kita boleh bincang sebelum kita nak pergi program tambahan, sebelum kita nak pergi program ziarah luaran yang lain tu, kita nak bincang program-program ziarah luaran yang rasmi syarikat dahulu. Mungkin Ustaz Faiz boleh kongsikan dari satu tempat ke satu tempat. Dari segi sirahnya, kita siri kali ni kita tak fokus detail, kita nak lebih kepada
pengurusan pergerakan dan juga kita relate sedikitlah dengan sirah-sirah tempat yang kita pergi dan bagaimana kita dari segi pelaksanaan. Ustaz Faiz, pandangan dan juga perkongsian Ustaz Faiz bagaimana tentang sirah luaran dan juga dari segi itulah tempat-tempat dan juga sirah secara ringkas ataupun secara step by step sebagai petugas. Baik, kita pada ziarah luaran kita sebagai selaku mutawif dan juga jemaah lah. Tempat yang pertama kita akan tuju ialah di Masjid Quba. Jadi bas kita akan sampai di hotel sekitar jam 7.30 pagi. Bas di Madinah ni tak serupa ataupun tak sama seperti di Mekah. Di Mekah hotel kita, kalau kita berada di hotel hotel kita di Mekah mungkin keadaannya amat sibuk. Tetapi di Madinah ni sharp ya, bas kebiasaannya akan sampai tepat pada jam 7.30 pagi. Dan pada ziarah luaran di Madinah, yang membezakan ziarah luaran di Madinah dengan di Mekah ni adalah kita kena selaku mutawif dan juga jemaah, kita kena alert sebab kita nak ke Masjid Quba. Mutawif kena sentiasa pesan kepada para jemaah sentiasa ambil air sembahyang, ambil wuduk terlebih dahulu pada ziarah luaran. Kerana kita nak dapatkan fadilat pahala umrah, kita bersolat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi secara pengurusannya kita pesan awal-awal, pesan siap-siap kepada jemaah umrah kita, dan dalam pesanan WhatsApp ke, dalam pesanan sama ada kita berjumpa dengan para jemaah kita di Dewan Makan. Sebab mutawif diwajibkan untuk berada di Dewan Makan, berkumpul di lobi jam 7.20. Biasanya saya akan minta jemaah saya untuk berkumpul awal lah. Bas sampai terus kita jalan. Selaku mutawif kita kena buat tanda ya, seperti mana yang Ustaz Baki bagi tahu selalu. Kita kena ada penanda bas kita. Setiap kali kita nak ziarah luar kena ada penanda bas, dan kita bawa lah mikrofon selaku mutawif. Kena ada juga bendera sebagai penanda, dan juga yang lebih cantik kita ada banting, banner. Kemudian kita tandakan di bas kita, naik semua jemaah, geraklah dalam kumpulan sampai di Masjid Quba. Biasanya secara peribadinya saya akan minta, kita minta kepada driver bas. Secara personal saya selalu minta driver bas untuk berhenti untuk parking di sebelah kiblat Masjid Quba. Ini mungkin dapat dicontohi ya, sebab bukan nak kata yang terbaiknya tidak, tetapi saya rasa ini adalah salah satu parking sebelah kiblat. Kalau Ustaz tengok map ni yang saya tunjuk ni, Ustaz nampak sebelah jalan dia ada bulatan ni, ada bulatan. Okey. Okey, dekat mana? Nampak Ustaz nampak tak? Nampak. Okey. Waterpark, ada tempat yang waterpark yang air pancut tu kan? Okey. Kemudian sebelah sini atau sebelah area sini. Ustaz nampak? Okey. Situ tempat kita ambil gambar. Saya biasa parking di tepi jalan, seberang jalan. Kalau Ustaz kita tengok, kita review kembali, kalau kita tengok jarak Quba ni dengan Masjid Nabi, kalau kita tengoklah daripada map ni kan, sebenarnya lebih kurang berapa kilo Ustaz? Dalam 3-4 kilo ada tak? Betul, tak jauh kan? 4 kilo ada, 5 kilo. Tak jauh lah sebab dia pusingnya kat sini. Okey Ustaz, teruskan. Okey, biasanya kita minta lah, kita boleh minta ya. Kita boleh mohon dengan jasa baik driver untuk parking di tempat-tempat yang spot-spot yang kita selaku mutawif kita tahulah, tempat-tempat yang tak sibuk. Contohnya di sebelah kiblat, saya suka parking di sebelah kiblat Masjid Quba, tetapi jemaah kena lintas jalan. Bab lintas jalan ni tak ada masalah saya rasa, sebab mudah ya. Jalan pun dia tidaklah sesibuk mana, ada polis yang mengawalnya, bahkan kita pun ada tenaga-tenaga yang boleh kawal lintasan jalan. Ini semua untuk memudahkan pergerakan kita. Berbandingkan kadang-kadang bas kita parking di belakang, agak jauh. Di sebelah dekat ladang kurma di belakang sana. Jadi kesian dengan jemaah-jemaah kita ataupun jemaah kita sendiri yang letih ya untuk nak berjalan jauh. Apatah lagi kalau kita datang ke Masjid Quba pada hari Isnin, hari Khamis dan hari Sabtu. Itu zahmah ya, ataupun sibuk sangat. Jalan tersangat sibuk kerana ramai-ramai berpusu-pusu nak ambil pahala sunnah Nabi kita datang ke Masjid Quba pada hari-hari yang tersebut. Ustaz, antara cabaran dekat Masjid Quba ni selalu jemaah kita hilang. Ya, salah. Jemaah kita ni cabaran di Masjid Quba ni, jemaah kita nak cari tandas.
Majlis Selalu Quba hilang, selalu dari hilang. tandas hilang ya. Kena selalu orang kata apa? Pandai-pandai kena pandai monitor lah kat sini sebab selalu ni jemaah cari bas tak jumpa, hilang, sesat. Nak tunggu gila lah, nak masuk toilet dan sebagainya lah. Kasut hilang tu biasalah. Sibah. Dan kadang-kadang sebab pintu Masjid Quba ni dia ada dua, sebelah lelaki tu boleh masuk kiri kanan. Sebelah perempuan ni di sebelah belakang. Jadi kita kena bagi penerangan yang detail lah. Sebab tu saya suka parking dekat sini sebab biasanya kita akan bagi taklimat dekat fountain, dekat air pancuk tu. Di tengah-tengah. Dekat ni. Dekat water ni. Dekat bulatan. Okey. Di situ kita boleh tunjuk kalau tandas arah perempuan tempat masuk muslimat, tempat solat terus ikut lorong di antara dua binaan masjid tu. Kalau lelaki pun kita akan masuk di celah-celah situlah. Nak bagi mudah biasanya. Dan di sini cabarannya tempat melontar ya. Banyak kedainya dengan banyak orang jual barangnya. Di sini area sini lah, area yang saya tunjuk ni tempat bas parking ni penuh ni. Tempat bas parking. Sini penuh lah tempat orang kata apa? Melontar. Tempat melontar. Ini cabaran. Jadi boleh jadi sampai 1 jam. Orang shopping, jangan salah faham. Melontar tu shopping. Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit ni makam apa ni Ustaz? Itu adalah tapak rumah ya, tapak rumah sahabat Nabi. Ni tapak rumah. Ni tapak rumah sahabat Nabi. Dari segi sirah. Dari segi sirahnya tapak rumah sahabat Nabi namanya Sayyidatuna Kalsum binti Hazm. Nabi kita, masa Nabi kita bina Masjid Quba, Nabi kita bermalam di rumah beliau. Di situlah tapaknya. Sekarang dah dijadikan muzium tapi tutup lah. Ustaz, yang Ustaz kata tempat yang ada sirah tu, telaga apa tu, dekat area mana? Dekat kawasan mana? Di kawasan Tanda Merah tu. Kat Kesel sebelah kiri. Bahagian kiri. Sini. Ya, tepi atas dia. Tepi bangunan. Sini. Ya, di situ. Sini. Okey, di sini. Itu adalah kawasan kesan tapak Telaga Khatam, Telaga Cincin ya. Ataupun Bi'rul Khatam ataupun nama lain Bi'rul Aris. Telaga cincin Nabi jatuh dalam telaga tu. Okey, sedikit sirah tentang Masjid Quba Ustaz. Kepada jemaah kita yang kita perlu faham. Kadang-kadang jemaah kita ni dia kata Ustaz saya tak nak pergilah Masjid Quba sebab saya dah selalu pergi. Padahal dari segi fadilat yang perlu kita tekankan Ustaz. Sikit. Masjid Quba ni Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran ni ada berapa je masjid yang Allah Taala sebut. Jadi antaranya Masjid Quba. Allah Taala berfirman, "La masjisun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Allah Taala kata Masjid Quba ni masjid yang patut kamu solat di dalamnya. Patut kita solat dalamnya. Jadi kalau ada kita kata alah tak naklah solat, tak naklah pergi letih lenguh sebagainya, ingatlah firman Allah Taala ni. Dan juga Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina dalam Islam setelah mana Nabi kita berhijrah. Dan Masjid Quba ni specialnya berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Quba ni Nabi kita bersabda dalam satu hadis yang sahih. Nabi kita bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salah kana lahu ka ajri umratin atau kama qala." Barang siapa yang ambil wuduk, bersuci ambil wuduk di rumahnya, kalau kita hotel lah selaku jemaah umrah, kemudian dia mendirikan solat di Masjid Quba, tak kisah solat apa sekalipun, solat fardu, solat sunat tahiyatul masjid, solat duha, dia mendapat pahala satu umrah. Itu kelebihan yang sangat besar bagi Masjid Quba. Masjid dalam Islam ni ada 4 buah masjid yang dibina oleh tangan Nabi sendiri. Ada 4 buah masjid dalam Islam yang dibina dengan tangan para Nabi. Antaranya Masjid Quba. Nabi kita SAW bina. Itu Masjid Quba ni masjid yang signifikan dalam sejarah Islam ni. Seronok Masjid Quba ni. Kita pergi. Okey Ustaz. Selepas kita dari segi simulasinya, selepas kita selesai solat, selalunya kita pesan kepada jemaah solat sunat duha, solat apa lagi yang kita pesan kepada jemaah? Solat tahiyatul masjid. Okey. Dan solat sunat hajat lah. Kalau ada kesempatan Ustaz. Lalu kita spend masa berapa lama? 20 minit? Biasanya saya di sini dalam lama sikit Ustaz, dalam 40 minit boleh jadi. Dalam 1 jam kadang-kadang boleh jadi juga sebab sangkut dengan jemaah tadi tak jumpa. Solat-solat yang kita cadangkan pada Ustaz, daripada jemaah kita Ustaz, untuk waktu duha ni dekat sini ni. Biasanya waktu duha lah kan.
Biasanya kita akan sampai Masjid Quba ni sekitar jam pukul 8 suku, 8.30. Jadi pada waktu tu kita mula-mula sekali solat. Mula-mula kita masuk masjid, jangan lupa kita niat iktikaf. Ini ramai terlepas pandang ya. Niat iktikaf, kemudian kita solat sunat tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita solat sunat duha. Solat sunat duha ni boleh buat banyak. Tak semestinya 2 rakaat, boleh buat 4, 6, 8, 12 rakaat. Tapi ingatlah masa kita nak berada di situ tak lama. Agak-agak lah. Agak-agak. Sebab tu kita buat ziarah tambahan. Sebab kita nak ambil lagi masa-masa di Masjid Quba pada esok lusa. Dan kita buat solat sunat hajat. Quba ni kita boleh buat program tambahan harian. Sebenarnya kita ada bas hijau tu, Ustaz. Betul. Ya, kita ada bas hijau, tapi biasanya kita akan maklum pada jemaah lah, mana-mana yang berminat kita boleh pergi secara harian, tambah RM5 pergi balik bas hijau tu. Mudah sekarang. Okey Ustaz, selain daripada itu apa yang perlu kita tekankan dari segi pergerakan kita dekat Masjid Quba ni? Macam Ustaz kata tadi, kena sebab di sini selalu hilang, selalu jemaah tak jumpa, pergi tandas dan sebagainya. Apa lagi masalah-masalah yang kita boleh bincang di sini sebelum kita pula ke tempat yang seterusnya? Baik, di Quba ni. Untuk bagi biasanya yang saya buat dengan jemaah saya, kita selalu pesan untuk pertama sekali dalam konteks tandas lah. Tandas lelaki ni saya selalu buat pot di kawasan fountain tu, tempat ada air pancut tu kan. Saya selalu tempat menunggu. Jadi kita buat sebagai orang kata apa, point kita berkumpul lah. Betul. Tempat berkumpul. Dan saya nampak jemaah begini, kita walaupun Masjid Quba ni ada banyak jalan, kita boleh pergi ke kanan ke kiri dia, tetapi sebabkan ada setengah-setengah jemaah kita yang pertama kali datang, mungkin yang jarang-jarang datang, dan saya nak pesan kepada para jemaah juga, kita Mutawif ni, kita biasanya kita susun pada jemaah kita untuk ikut satu jalan sahaja. Jadi untuk jemaah saya, untuk ikut jalan ni, tandas pun jalan ni, orang lelaki nak masuk, nak pergi ke tempat sembahyang pun jalan ni, jalan yang sama. Melainkan kalau ada orang lelaki yang nak ke tandas, saya akan tanya dulu sebelum saya lepaskan. Biasanya saya akan ambil gambar dulu. Saya akan bagi tasbih sekejap di fountain tu, dia ambil air pancut tu. Kemudian kita akan ambil gambar siap-siap. Kerana lepas daripada kita sembahyang dah berderai dah, nak ambil gambar semula payah. Kemudian siapa nak ke tandas, boleh ikut saya ke tandas dulu. Okey, kemudian siapa nak solat terus. Selepas daripada solat, siapa yang nak ke tandas, biasanya saya akan buat jumpa semula saya di tempat air pancut tu. Air tujuan tu saya akan bawa pergi ke tandas. Untuk orang lelaki lah. Sebab orang lelaki tandas di belakang. Di atas, di sebelah atas gambar kita ni. Orang perempuan tak apa, di sebelah belakang. Biasanya kita lead lah, kita bawa jemaah-jemaah lelaki masuk sekali dan keluar pintu yang sama. Masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama, kita buat tanda. Itulah. Semuanya di Masjid Quba ni kena jaga barang lah. Di mana-mana tempat sekalipun. Barang-barang berharga, beg sandang, jangan letak di belakang. Letak sentiasa di sisi. Kemudian akan adalah budak-budak sedikit-sedikit tu biasa. Okay Ustaz. So far kita dah selesai kot dekat Quba ni. Mungkin kita nak, biasanya destinasi seterusnya kita ke Ladang Tamar Ustaz Ladang Tamar. Ladang Tamar. Selalunya kita singgah ke Ladang Tamar, apa nama dia Ustaz yang kita selalu singgah tu? Dulu Al-Majid, sekarang ni selalu pergi ke Fahad. Fahad Sekejap saya tengok Fahad. Okey, teruskan Ustaz berkenaan dengan pergerakan kita dekat Fahad tu, apa yang kita perlu highlight ataupun kita tekankan kepada jemaah kita di Ladang Tamar ni dan sebagainya, kepada sebagai mutawif lah. Sambil-sambil tu Ustaz mungkin ada nak berkongsi sirah dia atau sebagainya semasa perjalanan tu, Ustaz kongsikan. Baik, okey, kita dah selesai di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ni selaku mutawif kita highlight lah. Kita highlight kepada para jemaah kita kelebihan-kelebihan dan bagaimana cara untuk nak datang sendiri ke Masjid Quba, naik teksinya berapa rial. Kalau teksi tunggu, teksi pergi balik berapa rial. Kemudian kita ke Mazra', kita ke Ladang Tamar di Fahad. Sekarang ni kita guna Ladang Tamar Fahad. Dan orang yang ke Madinah ni, sama ada mutawif ataupun jemaah, sudah maklumlah kita mesti nak bawa balik kurma, najwa. Jadi kita selaku mutawif, kita beri penerangan kepada jemaah-jemaah kita study apa beza kurma,
kurma di antara satu sama lain, apakah kelebihan kurma ajwah, kerana di Madinah ni khas dengan kurma ajwah dan kurma Nabi lah, kurma Nabi, kurma ajwah. Apa kelebihan-kelebihannya, apa khasiatnya, bagaimana cara nak makan ajwah, apa beza ajwah di antara satu ajwah dengan satu ajwah, sebab ajwah ni ada kategori-kategori dia. Kemudian di ladang tamar ni para jemaah boleh mengambil kesempatan untuk tengok sendiri. Pertama sekali tengok suasana orang beli kurma. Tengok huru-hara orang beli kurma ramai-ramai, dan tengok pokok kurma. Di ladang tamar ni nama pun ladangnya ada pokok kurma, dan kita boleh membeli belah di ladang tamar. Boleh membeli kurma di ladang tamar, di ladang kurma, dan kita di sini sekitar dalam lebih kurang dalam 20 minit lah. 20 minit, 15 minit hingga 20 minit begitu sebelum kita meneruskan perjalanan kita seterusnya. Tinggal lagi barang kena jaga. Barang selalu kita kena peringatkan jemaah kena jaga barang, handphone kena jaga. Cumanya di ladang tamar Fahad ni dia agak berdebu ya. Dia agak berdebu. Para jemaah kena bawa kita kata mask lah. Mask sebab dia tempat parking bas tu tanah berdebu. Itulah Ustaz. Baik, dekat ladang tamar ni selalu kita pesan kepada jemaah lah. Kalau kita compare dari segi harga ni, biasanya harga di ladang tamar ni lebih mahal daripada kita beli daripada pasar lah. Pasar tamar dekat Madinah. Dan juga kalau kita jemaah tiram travel yang menetap di Hotel Ansar Jadi ODST ni, selalunya kita minta dia orang beli dekat dengan gerai Ahmad Albab je lah. Jadi compare dengan kualiti, compare dengan harga, lebih murah lah. Betul Ustaz? Betul. Kenapa di ladang tamar ni dia harganya tinggi? Kemungkinan harganya tinggi sebabnya ladang tamar ni dia dah janji dengan driver bas yang mana berhenti ni dia akan bagi tip dan sebagainya. Yang mana setiap kali bas akan berhenti, driver akan dapat tip, mutawif ataupun leader sekali pun kadang-kadang akan dapat tip dan sebagainya. Itu semua dia ambil kira dalam kos di ladang tamar. Jadi harganya biasanya akan tinggi lah. Kalau jemaah singgah memang confirm akan belilah. Jadi kita sebagai leader ni selalu kita pekan itulah. Kalau nak beli dengan harga ataupun kualiti yang lebih baik, kita akan bawa dia pergi ke pasar tamar ataupun di kedai-kedai yang kita recommend lah. Tapi kalau nak beli di ladang tak ada masalah. Kita cuma sampaikan lah sebagai petugas, sebagai mutawif. Sebab kadang-kadang nanti dia orang akan marah petugas. Kenapa Ustaz tak cakap di sini mahal daripada sana? Jadi kita pula disalahkan. Betul tak Ustaz? Kita cuma sampaikan yang penting dia orang nak beli tak nak beli itu terpulang. Yang penting kita bagi info-info yang betul lah. Itu ada kita sebagai guide ataupun itu dia orang nak beli terpulang, tapi kita dah bagi maklumat lah. Maklumat yang betul lah. Okey. Selain daripada itu, apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh kongsikan dekat ladang tamar ni, selalunya kita ambil grup foto kan Ustaz, dekat pokok tamar. Grup foto dekat pokok tamar, dan ada setengah-setengah mutawif kita ni kreatif, dia buat majlis ataupun kenduri dekat ladang tamar. Dia ada deal dengan owner ladang tamar lah, sebab kat belakang tu biasanya ada tempat macam bersantai tu, kita boleh buat majlis tahlil, kenduri dan sebagainya. Selalunya dia orang setting waktu malam ataupun petang asar ke macam mana. Itu antara mutawif kita buat lah dengan ladang tamar, sebab biasanya kalau kita deal dengan pengusaha-pengusaha ladang ni, memang dia orang tak ada halangan lah kalau orang datang lagi orang suka. Jadi itu aktiviti rasmi lah, antara rasmi program ziarah luaran kita, destinasi yang kedua selepas Masjid Quba. Dan selepas tu kita nak ke mana Ustaz? Selepas Quba? Lepas daripada ladang tamar, kita ke Quba, ladang tamar, kemudian kita ke Mashhad ataupun tempat tapak berlakunya peperangan Badar, peperangan Uhud. Peperangan Uhud, Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud di Bukit Uhud, di kaki Bukit Uhud. Sebelum tu yang ada telaga yang kita yang Ustaz pergi kat Madinah tu dekat ladang tamar ke? Ladang tamar, Bi'rul Hujain. Mungkin Ustaz boleh share? Boleh kongsikan? Saya terus. Okay. Di Madinah ni ada banyak telaga. Dikatakan sehingga ada 20 telaga yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Telaga yang tak berkaitan dengan Nabi lagi banyaklah. Telaga yang ada kaitan dengan Rasulullah. Di antaranya telaga yang dekat dengan Masjid Quba ya. Telaga yang paling dekat dengan Masjid Quba namanya Bi'ru Izq, Ain Zai Qaf, Izq.
ataupun bustan apa namanya? Bustanul, saya tak ingat nama dia apa. Sekejap saya tengok. Dia dekat dengan sebelah kiblat Masjid Quba. Manzolah, Bustan Manzolah. Tempat Nabi kita meludah, Nabi kita selepas mana Nabi kita berhijrah, sampai sebelum Nabi kita sampai di Masjid Quba, Nabi kita singgah di Telaga Izz ni. Nabi kita minum, sebelum tu Nabi kita meludah ke dalam telaga tersebut. Jadi sampai sekarang air telaga masih lagi mengalir dan air dia sedap, dan ada setengah-setengah mutawif kita yang ikut inisiatif mutawif lah. Ini program tambahan untuk bawa jemaah umrah kita masuk. Cumanya dia dikenakan sedikit bayaran. Untuk nak masuk tu sebab dia ladang tamar persendirian, dikenakan sedikit bayaran. Sekitar dalam, kalau kita pergi satu grup 30 orang, 40 orang, dia ambil secara borong lah. Katakan 30 orang sepatutnya 300. Kalau satu kepala 10. Jadi dia ambil dalam 280, 250 macam tu lah. Kalau pergi seorang-seorang 10 rial. Tapi dari segi harga ni kita tak payah kira lah, sebab kita apa nak banding sangat 10 rial, 15 rial nak banding dengan tempat kita nak tengok. Air telaga boleh bawa balik pula. Boleh bawa balik, boleh ambil. Itu tempat taman. Ada lagi telaga yang lain nanti kita kongsikan dalam sesi kita cerita tentang ziarah tambahan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita sekarang menuju ke Uhud, Ustaz. Dalam perjalanan kita menuju ke Uhud ni, kita akan kongsikan sirah-sirah di Uhud dalam bas. Dan sebelum biasanya kita sebagai petugas ni, kita akan berhenti di dataran Uhud untuk kita lebih penghayatan lah tentang sirah Uhud. Bagaimana Ustaz mengendalikan jemaah Ustaz di semasa kita ziarah destinasi yang ketiga, Uhud, selepas Pasar Tamar kita pergi Uhud. Okay, Ustaz boleh kongsikan? Okay, jadi kita naik bas. Selepas selesai kita tengok-tengok pokok tamar, beli-beli barang, makan-makan di mazra' ataupun mazra'ah ladang tamar. Kita naik bas menuju ke Uhud. Jadi di Uhud ni saya selalu minta kepada driver bas, kita boleh minta boleh atas jasa baik dia untuk parking. Saya selalu parking di sebelah tepi masjid. Kita tengok ada gambar masjid ni, Masjid Syuhada ni. Di sebelah kanan itu ada tempat parking bas. Sebab itu parking di situ lebih memudahkan para jemaah kita untuk nak berjalan, untuk kita nak pergi menziarahi perkuburan syuhada Uhud. Jadi di sini ada setengah-setengah jemaah kita yang mungkin dah tak larat nak berjalan sebagainya, tak apa. Tidak ada masalah, tunggu di atas bas saja. Yang mana yang nak ikut, jom kita pergi. Dan selain daripada apa yang ada di sekitar kawasan ni, di sini adanya Masjid Syuhada, masjid yang besar kita tengok. Kemudian ada perkuburan syuhada Uhud seperti mana dalam video yang kita ditunjukkan ni. Dalam pagar ni ada 70 syuhada Uhud, para syuhada yang mati syahid dalam peperangan Ghazwatul Uhud. Dan juga ada di hadapan pemandangan bukit yang kita nampak itu adalah Bukit Uhud ya. Bukit Uhud ni panjangnya 7 km, lebarnya 3 km. Dan juga ada di situ ada Bukit Rumat. Bukit Rumat adalah bukit pemanah. Jadi biasanya saya akan bawa jemaah kita meniti ikut tepi masjid. Dan kita selaku mutawif ni kita kena tahu dulu di mana tandas di sini. Tandas ada di masjid. Bawa jemaah saya, biasanya kita akan pergi menuju terus ke kubur syuhada Uhud. Kita akan saya akan cerita dahulu bagaimana problem kat sini selalunya bas berhenti jauh, jadi nak berjalan, ya Allah, sabar je. Ya betul. Panas pula tu kadang-kadang. Betul. Sebab masa tu dah dalam pukul 11, pukul 10.30. Cabaran-cabaran yang lain bila kita nak berjalan pergi tempat sirah ni, kan banyak kedai-kedai tu, nanti dia orang menyerah. Aduh, hai, tu pun cabaran juga tu. Kita tak dapat nak buat apa lah. Kita pun nak meraihkan, kita meraihkan jemaah. Mutawif ni sentiasa meraihkan jemaah sebab nak datang jauh kan. Okey, Zat, teruskan. Kemudian biasanya kita akan ceritakan sirah Uhud di sini. Mungkin kita akan cari tempat-tempat yang jemaah kita boleh duduk. Contohnya di tangga masjid. Tangga masjid tu bersih ya. Duduk di situ. Kemudian selesai penceritaan sirah dalam 10 minit begitu. Ringkas sahaja. Kemudian kita akan bawa jemaah kita untuk menziarahi kubur. Cuma berada di luar pagar je. Pagar tak boleh masuk. Kita bagi salam, kita baca doa. Biasanya saya selalu buat risalah. Setiap kali umrah, setakat ni alhamdulillah saya buat
nota-nota untuk jemaah umrah kita. Dalam tu ada setengah bahagian di Mekah, ada setengah bahagian di Madinah. Contohnya doa nak minum air Zam-Zam, ziarah macam-macam lah tempat-tempat mustajab doa saya buat sendiri. Risalah dalam lebih kurang dalam 40-50 muka suratnya, itu saya bagi secara percuma lah kepada jemaah-jemaah kita. Dan saya wajibkan dan saya galakkan, sangat galak apa kita kata sunat lah, sunat hai'ah, sunat sangat-sangat untuk bawa risalah itu ke mana-mana sahaja ketika mana kita ziarah. Di dalam tu saya dah masukkan siap-siap doa nak ziarah kubur, dan kita akan baca, kita akan menggunakan risalah yang telah saya susunkan itu sebagai panduan lah untuk kita bagi salam. Dan setelah mana kita selesai ziarah kubur di syuhada Uhud, bagi salam kepada Sayyidina Hamzah dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kita biasanya saya benarkan kepada para jemaah untuk nak tengok-tengok barang, nak tengok-tengok, nak belek-belek barang yang ada di sekitar tersebut. Tinggal lagi syarat dia, barang-barang tu mestilah dah on the way balik, bukan lagi pergi jauh, tak boleh, kena dah on the way balik ke bas. Dan biasanya setakat ni jarang setakat ni yang beberapa kali saya terbang ni, jarang-jarang sekali lah kita benarkan jemaah kita untuk naik ke bukit pemanah. Cukup sekadar kita lihat dari bawah sajalah. Bukan pada masa. Ustaz cuba tengok map ni. Ini Masjid Nabi. Daripada Masjid Nabi ni kalau kita tengok terus jalan ni kan, kita tengok terus straight ni kan, jarak dia dekat lah kalau kita tengok map ni. Terus nampak Uhud. Terus ke Uhud. Ni dataran tempat yang kita ni syuhada Uhud ni. Kalau Ustaz tengok ni syuhada Uhud kan. Ni Bukit Uhud. Betul Ustaz Betul. Ni Jabal Ar-Rumah ke? Ar-Rumah ke Ar-Rumat? Sebutan macam mana Ustaz? Ar-Rumah ke Ar-Rumat? Betul, dua-dua betul. Rumah, dua-dua betul. Okey. Kalau rumah kita matikan huruf ta. Di sinilah tempat berlakunya peperangan Uhud Ustaz. Ni Jabal Uhud. Okey, insya-Allah. Sambung lagi Ustaz. Apa lagi yang kita boleh tengok ataupun kita boleh tekankan kepada jemaah kita semasa kita buat ziarah Uhud ni? Biasanya kita spend masa dalam setengah jam. Dalam sehingga 40 minit. 40 minit lah. Dalam 40 minit begitulah. Biasanya kita akan terangkan kepada jemaah lah. Kalau kita lama di Quba, kalau kita lama di Masjid Quba, kita lama di Ladang Tamar, kita tak boleh lama di Bukit Uhud. Kita kena seimbangkan. Kalau nak lama di Bukit Uhud, nak boleh naik sampai ke Jabal Rumat, Bukit Pemanah tu, kita ringkaskan sajalah di tempat-tempat yang lain. Sebab ini adalah destinasi kita terakhir lah sebelum kita akan bergerak balik pulang ke masjid, hotel. Jadi selesai tapi biasanya saya ada setengah-setengah ni jemaah-jemaah kita yang bermurah hati, yang ada juga daripada derma-derma, sumbangan-sumbangan daripada Malaysia. Setiap kali saya nak fly, biasanya saya akan tanyalah mungkin siapa yang nak buat kenduri, siapa yang nak derma. Kita akan buat makan minum ya. Dalam ada sumbangan sikit daripada jemaah-jemaah sendiri, daripada orang-orang di Malaysia. Biasanya di Masjid Quba tu kita beli makanan, beli minuman yang dah disediakan lah. Sebagai kita jemaah ni kena sentiasa minum air, kena sentiasa hydrate supaya kita tak cepat letih dan sebagainya. Sebab kita ziarah luaran ni letih ya, dia banyak guna tenaga. Itulah, selesai kita Masjid Quba, selesai kita di Jabal Uhud, kita dah cerita sirah, dah tengok, bagi salam kepada para syuhada. Kita dah membeli belah di situ. Kemudian kita beransur pulang lah, naik bas. Haji Zaini kata daripada hotel pun boleh nampak Uhud. Betul. Daripada Masjid Nabi pun boleh nampak Uhud. Sebenarnya Masjid Quba, sebenarnya Bukit Uhud ni adalah sempadan tanah haram Madinah. Di belakang belakang bukit itu adalah tanah halal. Nah, dia bulatan. Sekejap, saya nak kongsikan gambar syuhada. Ustaz tengok mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit penerangan berdasarkan gambar ni. Okey, baik. Ini yang kita tengok adalah tanah perkuburan ataupun binaan-binaan yang ada di sekitar kawasan Uhud. Uhud ni maksudnya, setengah ulama kata Uhud maksudnya satu. Ahad, satu.
kerana ada satu-satunya bukit yang ada di Madinah yang dijamin masuk syurga. Nanti kita masuk syurga, insya-Allah kita akan jumpa Bukit Uhud dalam Madinah. Bukit Uhud ni dalam Madinah ya, kita akan jumpa Bukit Uhud dalam syurga. Nanti di syurga. Dan Nabi kita berperang, kalau kita nak ceritakan sirahnya tak dapatlah pada petang ini. Tetapi inilah lokasi-lokasi yang berlakunya, sekadar kita gitulah. Lokasi berlakunya peperangan Uhud, 3,000 tentera musyrikin melawan dengan 700 melawan dengan 400 tentera muslimin ya. Dan dalam peperangan Uhud ni kita mengalami kita tidak menang di sisi peperangan dunia. Hakikatnya umat muslimin menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mana Nabi kita cedera, Nabi kita ubat luka Nabi kita di kaki Bukit Uhud. Di kaki bukit itu ada satu gua dan ada satu masjid. Itu juga kita boleh buat sebagai ziarah tambahan lah. Itu saya pergi dengan ada sebahagian pada jemaah kita, ziarah tambahan di kaki Bukit Uhud. Kita boleh tengok gua Nabi kita mengubati luka setelah mana peperangan Uhud, dan juga Masjid Al-Fasah. Masjid Al-Fasah ni Nabi kita solat Zuhur dan solat Asar di kaki Bukit Uhud dalam setelah peperangan Uhud. Ziarah tambahan. Okey Zat. Kita tengok sharing live sharing daripada Okey Ustaz, selepas kita berada di Bukit Uhud ni, mungkin kita boleh share tentang apa perkara-perkara yang menjadi cabaran ataupun halangan ataupun masalah-masalah yang berlaku lah dalam kita membimbing, dalam kita menguruskan jemaah dekat Uhud ni. Antaranya yang kita akan hadapi, kadang-kadang kita cari jemaah tak jumpa Ustaz. Sebab tu tadi pesan yang Ustaz kata bawa bendera kan? Bawa bendera kalau boleh bagi ada. Bawa bendera. Lepas tu dari segi kita punya timing, masa tu kita kena tetap dengan jemaah betul-betul. Jangan kita terus kita tak janji dengan jemaah, nanti akan jadi masalah. Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi keselamatan barang-barang, macam Ustaz kata tadi, kemungkinan kat sini pun kadang-kadang ada orang pickpocket dan sebagainya. Sebab dan ini kita boleh share. Macam mana? Dan lain-lain mungkin Ustaz boleh share cabaran-cabaran ataupun halangan-halangan, permasalahan-permasalahan dalam menguruskan jemaah dekat Uhud ni, macam saya sebut tadi. Mungkin Ustaz ada pengalaman nak kongsikan? Biasanya di Uhud ni kita meringkaskan baca doa sebab nak peluang nak topping. Dah tak sabar jemaah ni. Haji Mansur kita Haji Mansur, Nur Hayati, Haji Zaini, Nuraini, Kamaruddin baru masuk, Haji Rabi'ah, Arjun Cairo. Kita sedang live hari ni, sembang-sembang di Madinah, ziarah luaran dan juga program-program tambahan yang Ustaz Faiz akan kongsikan bersamalah. Kita sembang-sembang bagi panduan kepada bakal-bakal petugas kita, insyaAllah. Silakan lagi Ustaz, mungkin ada apa-apa lagi kita nak sampaikan sana dekat Uhud ni. Dalam setiap kita ziarah luaran, sama ada kita di Kuba, kita di Ladang Tamar, kita di tempat peperangan Uhud, yang paling penting keselamatan dan juga bergerak dalam kumpulan ya. Para jemaah kena bergerak dalam kumpulan. Walaupun dia nak berpecah, nak pergi cari barang dan sebagainya, mesti wajib dalam kumpulan dan patuhi masa yang telah ditetapkan oleh para mutawif lah. Sebab tu biasanya saya suka buat ziarah tambahan ni sebab nanti jemaah boleh ada masa next time untuk cari barang. Ustaz tengok dalam gambar ni yang gua yang Ustaz cerita tu, gua Uhud yang mungkin jemaah kita tak pernah sampai ni. Tak pernah sampai ke sini. Ustaz tengok ni. Okey, itu adalah gua. Ustaz, sound tak clear lah. Dengar macam ada bunyi. Sound saya. Tak pastilah. Okey, tak apa Ustaz teruskan. Saya dengar Ustaz jelas. Mungkin kita boleh tanya pada penonton. Suara Ustaz Faiz dengan suara saya okey tak? Jelas tak? Boleh tolong komen. Ustaz tolong Ustaz cerita di video ni. Dalam video ini yang kita tengok ni adalah gua Uhud ya. Salah satu gua yang ada di Bukit Uhud.
setelah mana Nabi kita perang, selesai Nabi kita perang Uhud, Nabi kita berundur nak ubati luka Nabi kita dalam gua tadi. Gua yang kita tunjukkan tadi, di kaki Bukit Uhud. Kita boleh pergi tengok. Saya pernah buat jemaah saya pergi tengok. Dan gua ni. Sekarang dia tertutup ya. Dia tutup. Dia ada pagar di lah. ujung sana. Sekarang ni dia dah tutup dengan simen. Dia buat naik ke atas. Kita tak boleh masuk dah. Dan dia pagar. Dia berpagar kan? Dia pagar. Baru dalam 2 tahun, 3 tahun saja dia pagar. Dan di kaki, tu guanya. Di gua ni lah Sayyidah Fatimah, anak Nabi kita SAW datang selama 3 hari, 3 malam ubat luka Nabi kita. Dan di bawah di kaki gua tersebut ada masjid Al-Fasyah. Masjid itu masjid cuma bentuk binaan batu-batu sajalah. Nabi kita pernah solat Zuhur dan solat Asar. Ketika mana dalam Nabi kita bersembunyi ubat luka di gua tersebut. Tapi dah ditutup. Kita cuma tengok kat luar saja. Tak boleh masuk dah. Baru dalam 3-4 tahun ni je dia tutup. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Baca Ustaz tadi pesanan. Selepas kita berada di Uhud, Ustaz, selepas tu kita nak ke mana lagi untuk ziarah luaran rasmi syarikat? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kemudian kita naik bas, kita akan lalu kita lalu sahaja sebab kita akan terus balik ke hotel. Kita akan lalu 2 tempat yang penting. Yang pertama kita akan lalu sahaja naik bas di Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain ni kita kena alert ya, kena sentiasa alert sebab masjid ni kita kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan yang Masjid Qiblatain. Kalau kita naik bas, Masjid Qiblatain di sebelah kanan kita. Kita akan lalu Masjid Qiblatain di sebelah kiri kita dulu. Kalau kita akan U-turn dia akan berada di sebelah kanan kita. Ini selaku mutawif kena alert lah. Kita boleh buka Google Map di mana Masjid Qiblatain. Kemudian kita boleh tanya dengan driver, Masjid Qiblatain nak sampai, bagi tahu dekat saya, bagi tahu kat dia. Jadi Masjid Qiblatain ni kita tak berhenti, kita tak singgah. Kalau nak singgah, nak berhenti, nak semayang dalam Masjid Qiblatain, kita kena buat ziarah tambahan, program tambahan. Kemudian kita akan lalu, setelah mana kita selesai lalu di Masjid Qiblatain, kita akan lalu di... Ustaz tengok map, kongsikan Masjid Qiblatain, nampak tak? Betul. Okey. Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabi pun tak jauh. Qiblatain. Okey, ya, kita lihat, kita zoom kejap. Masjid Qiblatain ni masjid 2 kiblat ya. Sirah yang panjang lah. Masjid yang Nabi kita berpindah arah kiblat di masjid tersebut. Boleh ziarah, boleh tengok. Ini saya tengok Masjid Qiblatain. Inilah Masjid Qiblatain. Dia ada 2 kubah. Berbeza dengan Masjid Quba. Masjid Quba ada 4 kubah. Masjid Qiblatain ada 2 kubah. Satu kubah kiblat ke Masjidil Aqsa, satu lagi kubah ke Masjidil Haram sekarang. Cuma Masjid Qiblatain kita tak berhenti, kita lalu je. Tapi kalau misalnya kata ada jemaah kita yang mungkin nak solat, nak singgah dan sebagainya, kita ada banyak masa untuk kita buat program tambahan lah. Sama ada kita ambil bas yang dia panggil bas yang merah tu berapa Ustaz? Bas hijau tu bas. Bas hijau pun boleh. Kita boleh buat program-program tambahan lah dalam ziarah tambahan sebab kita tak singgah di Masjid Qiblatain ni. Okey, seterusnya solat Zuhur di Masjid Nabawi. Sirah sedikit secara ringkasnya Ustaz dah cerita Masjid Qiblatain ni. Nak cerita kah? Secara ringkas lah. Jadi Nabi kiblat kita umat Islam yang pertama ke Masjidil Aqsa. Nabi kita ni sedih, Nabi kita berasa sedih sebab kiblat ke Masjidil Aqsa kerana Nabi kita dicemuh, diherdik dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kata, apalah Muhammad ni kata agama baru, tetapi kiblat sama dengan kami orang Yahudi. Tapi Nabi kita tak mohon kepada Allah. Nabi kita nak sangat supaya kiblat dipindahkan kepada Masjidil Haram, Kaabah, seperti mana kiblat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falaluwanniyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka ayat itu diturunkan ketika mana Nabi kita sedang solat dalam Masjid Qiblatain. Mengikut setengah riwayat, Nabi kita memalingkan
kiblatnya daripada 180 darjah ya. Sebab tu kalau kita masuk Masjid Kiblatan sekarang, kita masuk pintu utama, kita masuk pintu utama, kita tengok ke depan, kita akan nampak kubah atau kita akan nampak mihrab tempat imam itu kiblat ke sekarang, kiblat ke Kaabah. Kita paling ke belakang, kita tengok di atas kepala kita, di atas pintu masuk utama tu dia ada buat satu lagi mihrab kecil. Tanda itu adalah kiblat ke Masjidil Aqsa. Itulah sejarah ringkasnya. Sejarah Dia ada dua, kiblatan. Saya mudah faham dia ada dua menara, dua tower. Dua tower. Hmm. Dua tower. Okey, seterusnya Ustaz, kita nak ke mana ni? Selepas ziarah setelah kiblatan kita lalu saja, kita tak singgah tau. Kita lalu saja. Biasanya bas dia akan slow lah. Dia akan slow down. Sempatlah nak ambil gambar ke, nak cerita sirah di situ. Kemudian kita akan lalu untuk destinasi yang terakhir, kita akan lalu di Masjid 7. Tempat tapak berlakunya peperangan Khandaq di Jabal Silak. Jabal Silak ni Bukit Silak. Kalau tadi Bukit Uhud, ni Bukit Silak. Di Bukit Silak ni lah adanya gua Bani Haram ya. Satu gua Bani Haram. Dan juga di situ ada Masjid 7. Ni Masjid Fatah. Masjid Fathu. Warna putih. Masjid yang diasaskan pada zaman Rasulullah. Masjid ni ada pada zaman Nabi kita lagi. Dia sebuah masjid. Dan juga kenapa dinamakan Masjid 7? Kerana Masjid 7 ni dia bukan masjid sebenarnya. Dia adalah kubu-kubu pertahanan, kubu-kubu pertahanan ketika mana berlakunya peperangan Khandaq, peperangan Parit yang berlaku pada bulan Syawal. Sebab itulah dalam setiap bulan Syawal kita akan sebut tentang peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Wahazamal Ahzab wahdah. Ni nak masuk bulan Syawal tak lama ni. Wahazamal Ahzab wahdah. Kalau kita lihat Masjid Nabi, kalau kita lihat Masjid Nabi dengan Masjid Khandaq yang Ustaz cakap tadi, dia bersebelahan dengan bukit. Nampak Ustaz? Ustaz nampak tak bukitnya? Ya, nampak. Salman Al-Farisi Mosque ni kan. Jadi kita lihat dia ada seberang jalan je Masjid Nabi dengan tempat peperangan Khandaq, peperangan Parit ni. Ustaz tengok daripada map yang saya tunjuk ni. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan dekat lokasi-lokasi yang Ustaz sebutkan tadi tu. Ni masjid, Masjid Salman. Itu Masjid Salman Al-Farisi. Saya pun secara detail di kedudukannya tak ingat nama-namanya. Masjid Salman Al-Farisi ada 7 ya, termasuk dengan Masjid Fatah. Masjid Fatah yang paling besar tu warna putih. Kemudian ada masjid. Kemudian ada Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Zar Al-Ghifari. Ustaz tengok dalam gambar ni masjid tempat Nabi berdoa Ustaz. Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsikan. Cuma saya tak ingat ni nama apa ni Ustaz, nama tempat Nabi berdoa kan. Masjid ni siapa yang boleh ingat sirahnya boleh komen. Haji Zaini. Okey, Marwah, Nur Hayati, Manzur, Umrah Murah. Dalam kitab lebih kena baca kitab. InsyaAllah silakan Ustaz. Silakan. Kongsi lagi. Nanti insyaAllah bab sirah panjang nanti kita kemudian. Secara ringkas. Okey Ustaz. Kita tengok secara ringkas gambaran-gambaran ni. Masjid Fatah ni cantik ya, boleh pergi. Kena gerak sendirilah. Dan sekeliling masjid ni, masjid dia bukan masjid, dia masjid yang betul-betul Masjid Fatah saja, Al-Fatih ni. Masjid pembuka nama dia. Manakala masjid-masjid yang lain, masjid lagi 6 buah masjid itu kubu pertahanan. Di bawah kubu itu parit yang digali pada zaman Nabi kita dulu untuk menghadapi serangan dalam peperangan Khandaq. Ada 6 lagi, termasuk dengan Masjid Fatih 7 lah. Dan yang menariknya, untuk sebagai juga ziarah tambahan ni, berhampiran dengan Masjid Fatah ni adanya gua Bani Haram. Itu boleh buat jemaah boleh tengok. Gua Bani Haram ni satu gua, boleh masuk, boleh sembahyang di situ. Tempat Nabi kita munajat ketika mana dalam peperangan Khandaq. Sebab umat Islam dikepung selama 3 bulan 3 bulan peperangan berlangsung dan berakhir pada sekitar bulan Syawal. Bulan Khandaq, peperangan Khandaq. Itulah sebab sedikit Masjid 7. Okey, terima kasih Ustaz. Kita tengok gambar ni Ustaz, saya kongsikan Ustaz tengok. Tapi sedih juga kadang-kadang kita tengok dia orang tak apa jaga kebersihan. Okey,
seterusnya Ustaz, kita ada masih lagi setengah jam untuk kita bincangkan tentang ziarah-ziarah luaran dan program-program tambahan. Selepas Masjid 7 ni kita nak ke mana pula tu Ustaz? Selepas Masjid 7 kita bersiap-siap untuk solat Zuhur lah. Kita balik semula ke hotel. Selesai ziarah luaran kita. Kita balik ke hotel, selesai lah ziarah luaran, yang mana ziarah yang rasmi lah, yang syarikat tetapkan. Biasanya untuk makluman kepada petugas, bakal-bakal petugas kita lah, untuk ziarah luaran ni kita memerlukan penyampaian sirah lah kepada ahli jemaah kita, yang mana kadang-kadang bagi mungkin yang baru lah, yang baru ataupun yang lama lah, termasuk saya pun kadang-kadang kita selalu menggunakan hikmat pelajar-pelajar di Madinah lah dalam menyampaikan sirah-sirah yang mana lebih baik penyampaiannya, lebih baik kefahamannya. Jadi kita boleh minta bantuan pelajar-pelajar kita di Madinah dengan yalah, mungkin kita boleh bagi satu hati dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang diorang ni suka berniaga. Jadi kita bagi ruang untuk diorang berniaga dalam bas dengan jemaah kita, tak ada masalah. Yang penting kita hikmat diorang tu dalam menyampaikan sirah dan sebagainya sangat-sangat membantu lah bagi terutamanya betul-betul yang baru lah. Dan juga yang lama pun selalunya kita gunakan hikmat Mutawif di Madinah. Betul tak Ustaz? Ya. Bab Mega ni driver pun nak berniaga juga. Bab Mega ni dan kepada sahabat-sahabat kita juga, biasanya bila kita terlibat dengan driver ni, macam Ustaz Fahim kata lah, driver ni kadang-kadang pun nasib juga. Kadang-kadang driver ni dia minta tip lah, dia minta baksis lah, apalah yang kita kena layan lah. Bagaimana Ustaz mengendalikan driver-driver sirah ni, driver-driver yang bawa jemaah pergi sirah ni Ustaz? Pengalaman Ustaz, bagaimana Ustaz? Mungkin ada tip ke nak kongsikan? Driver bas ke? Driver bas. Driver bas ni kita selaku ni tips lah. Saya pun tak ada pengalaman banyak. Sebab permintaan Ustaz Fahaki lah, mungkin kepada mutawif kita. Driver ni sebab driver ni dia berkaitan dengan mutawif lah, dengan jemaah tak berkait sangat. Jadi kita masa mula-mula kita jumpa driver tu, pertemuan mata tu kita kena, itu yang memainkan peranan penting tu, first impression tu. Kita kena take driver. Kena take dengan dia. Mungkin kita boleh beli, saya selalu beli ayak kat dia, beli air sebotol, roti satu cukup lah. Modal kita 3 rial, 5 rial, bagi kat dia, selesai lah. Dia akan ambil hati driver lah, ambil hati driver. Ambil hati dengan dia, ambil hati dia. Cuma driver ni kena tengok juga, kadang-kadang kita ambil hati sungguh-sungguh pun dia tak layan. ikut dia je. Kalau ikut pengalaman driver macam-macam lah kan. Okey, kepada penonton kita, umrah murah, nak share, silakan nak share, tak ada masalah. Kita nak kongsikan kepada semua. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, insya-Allah. Siapa nak share, silakan share. Dan Cikgu Fauzi, selamat pagi pula, selamat berbuka, dan juga Safwa Marwah dan Hayati, Assalamualaikum. Dan Ustaz, kita dah selesai umrah ziarah luaran. Mungkin kita ada sedikit masa lagi dalam 20 minit, setengah jam untuk kita kongsikan ziarah ataupun program-program tambahan semasa kita berada di Madinah ni, yang mana kita cuba manfaatkan masa kita sepenuhnya, sebaik-baiknya kepada jemaah kita di Madinah, sebab kita di Madinah dari sini tak lama. Jadi mungkin Ustaz, program-program tambahan yang Ustaz nak recommend kepada ahli jemaah kita, kepada petugas kita, Ustaz tolong cadangkan cepat, kita nak tengok apa yang terbaik. Okey, cuma tadi saya nak tambah sikit tentang program tambahan. Jadi saya nak bagi dalam 2 poin sahaja tempat-tempat yang saya cadangkan para mutawif boleh bawa jemaah pergi berziarah. Yang pertamanya boleh buat ziarah tambahan 2-3 kali ke Masjid Quba. Dan saya peribadinya saya suka guna coaster berbanding dengan bas. Bas ialah bas yang hijau murah. Tapi coaster ni walaupun dia dikenakan sedikit charge, mungkin dalam 10 rial, 15 rial seorang, kita boleh counting dengan driver bas untuk pergi ke 3 hingga 4 tempat. Dan memudahkan masa kita, dia ambil daripada hotel, balik hantar kita ke hotel, dan masa pun kita boleh adjust dengan dia. Kemudian selain pada Masjid Quba buat ziarah tambahan, boleh dapat 3 kali Quba, alhamdulillah. Kemudian sebab kita berada dalam 4 hari ya, lebih kurang 4 hari 5 hari di Madinah, ada masa yang banyak. Kecuali lah kalau hari Jumaat agak sempit lah masa.
Kemudian saya cadangkan boleh pergi ke telaga Bustanul Mustazil di tepi Masjid Quba dengan bayaran ada sikit lah dalam RM5, RM10. Itu terpulang kepada mana-mana jemaah yang nak ikut boleh ambil air dia. Kemudian ke Bi'rul Ghas. Bi'rul Ghas ni telaga Al-Ghas. Dekat dengan Masjid Quba, tapi kena naik bas juga, kena naik kereta, naik coaster, van. Bi'rul Ghas ni telaga memandikan air telaga tu, air telaga yang Nabi kita wasiatkan untuk memandikan jenazah Nabi kita dengan telaga Al-Ghas. Itu boleh tengok. Tapi dah tak ada air, boleh tengok sahaja, boleh ambil gambar sahaja. Telaga Ghas ni saya cuba tengok ke sebelah kanan. Kat mana tu? Tidak. Tepi jalan ke? Ataupun dekat sebelah belakang. Sebelah dekat bawah, bulatan sebelah ke? bawah. Dekat Tak, bulatan? bukan di sebelah bawah ni, bawah gambar. Bawah lagi. dekat Kubak ke? Dekat Quba, dekat dengan Quba. Di sebelah bawah lagi. Lebih kurang dalam 2 km daripada Masjid Quba. Oh, bawah lagi. Okey, tak jumpa ni. Kena map. Apa nama dia tadi, Kak? Telaga Ghas. G-H-A-R-S. Telaga Ghas. Keluar tak? G-H-A R-S. Tu Roswell ada tu. Tu. Madinah. Okey, jumpa. Oh, Ustaz dah study okey, kita dah Boleh jumpa. ziarah, ya? Tak jauh lah ni. Tak jauh dengan telaga. Madinah. Ya? Tak jauh dengan Madinah. Tak jauh dengan Madinah. Tak jauh Tak jauh dengan Masjid Quba, Madinah. Masjid Nabawi dekat. Kita ini adalah salah satu daripada air mata syurga. Air mata syurga boleh tengok, ya. Tapi dia dah ditutup, kita cuma boleh ambil gambar, boleh tengok kat luar saja. Kemudian yang keempatnya kita boleh pergi ke Telaga Al-Hujaim. Telaga Hujam, ya. Telaga Hujam ni kita masih lagi menggunakan kaedah tradisional nak ambil air. Telaga Hujam ni telaga yang Nabi kita pernah ambil wuduk di sana 2-3 kali. Dan Telaga Hujam ni dia berada dalam kawasan ladang tamar persendirian, tapi kita masih lagi boleh masuk ladang tamar kurma ajwah. Boleh tak Ustaz cuba search tengok. Sekejap. Tak Apa pun nama cuba dia? Ustaz tunjukkan peta. Okey, tengok peta. Ustaz tolong tunjukkan pada saya Masjid Quba. Kubak. Sekejap Kubak, okey. Sebelah kiblat. Okey, ikut jalan ni, jalan ke bawah, ke kiri. Ke bawah. Ke kiri. Jalan kiblat tu ke kiri, jalan raya kiri ni. Okey. Tak, di bawah. Jalan satu lagi. Ni, Tu jalan ni. Ke masjid. Ke kiri. Tak, ke bawah sini, jalan satu lagi. Ke bawah. Okey, jalan tu. Terus. Okey, Terus sampai jumpa simpang 4. Sampai jumpa simpang 4. Weh, jauh. Ni bulatan. Lepas Bulatan. Okey, dah jumpa simpang 4. Naik ke atas, simpang 4 naik ke atas, ambil kanan lah. Naik ke atas. Belok kanan. Belok kanan. Okey. Ambil kanan. Okay. Lagi. Tu ada ladang tamar ni. Tu. Yang warna putih. Ni. Ini. Itu adalah kawasan ni ladang tamar kurma ajwah, ya. Kita boleh beli direct di sini. Dah pecah rahsia lah, ya. Kemudian kita boleh, ni ladang tamar, ya. Kita boleh masuk dalam kawasan ladang tamar persendirian. Kita boleh masuk, tak dikenakan bayaran, dan dalam ni ada telaga dan ada masjid. Tapi kita kena pergi sendirilah. Kena ziarah tambahan, pergi sendiri. Ya, tambahan. Dia tak ada dalam program Tak ada dalam program. Kemudian selain pada tu boleh pergi ke Gua Bani Haram yang kelima. Gua Bani Haram dan yang mana keenam, Gua Bani Haram Gua Bani Haram ni di Jabal Silak yang tadi yang dekat Khandaq. Boleh tak? Gua Bani Haram. Cave. Tu ada dalam map tadi. Cave. Bani Haram. Dia dekat situlah. Ni Bani Haram. Di kaki. Di situ. Dia dekat masjid. Khandaq. Dia dekat dengan Khandaq. Dekat Khandaq. Cuba Ustaz tengok di bukit. Di bukit ada satu gua. Tak jumpa. Tadi saya cuba Ustaz search. Tadi saya nampak dia keluar
Kif Bani Haram dia keluar tadi. Kif Bani Haram. Ni. Itu masjid. Tu atas Kif. Okey. Okey, dapat. Itu Gua Bani Haram tu boleh tengok ya, tempat Nabi kita munajat ketika dalam peperangan Khandaq. Tempat sujud Nabi kita. Ada tapak kaki Nabi kita di sana. Mana dekat dengan Khandaq jugalah. Dekat dengan Khandaq. Dia bukit yang sama. Atas bukit yang sama dengan ni lah. Bukan dalam gambar ni. Betul. Kemudian jarah tambahan yang lain tu tak tengok ni. Tapi dia orang tak jaga tu Ustaz. Tak jaga. Boleh tengok. Itu kita boleh, itu menghadap kiblat tu. Ini gua lubang tadi, lubang tempat keluar air. Mukjizat Nabi kita masukkan tangan dalam tu, keluar air ya. Keluar air yang mengalir untuk ambil wuduk. Sayang dia orang tak jaga. Tak jaga. Kemudian Masjid Bani Unaif, Masjid Jumaah, masjid yang dekat dengan Masjid Quba, tempat semayang Jumaat yang pertama di Madinah. Nabi kita sampai di Madinah hari Isnin. Nabi kita berkampung selama 3 hari, sampai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis Nabi kita mula untuk buat masjid. Tengah buat masjid. Kemudian hari Jumaat itu Nabi kita mula semayang Jumaat di Masjid Jumaah. Masjid ni dekat dengan Masjid Quba. Masjid Jumaah ni dia tak termasuk dalam dia masa kita buat ziarah kat sini dia lalu tak kan? Dia lalu, kita nampak. Dia lalu. Sebelah kanan, sebelah kiri kita. Solat Jumaat pertama kali dilakukan oleh Nabi lah kan. Banyaknya kalau kita nak cerita telaga tempat-tempat sejarah ni banyak. Nanti banyaklah. Masjid Bani Unaif boleh tengok ya, Saniyatul Wada' yang kita duk qasidah Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Saniyatil Wada' tu dekat dengan Masjid Quba. Lorong-lorong bukit tu. Okey Ustaz, teruskan lagi. Kat mana lagi yang Ustaz sebut? Tambahan Masjid Bani Unaif dekat, cuba Ustaz tengok di Masjid Quba. Masjid Quba ni kira dia punya mercu lah. Ubat ni kira point lah. Point dia. Okey, Masjid Quba okey. Okey, turun ke bawah. Turun ke bawah. Okey, cuba Ustaz zoom. Dekat je, dia dekat saja dengan Masjid Quba tadi. Lebih kurang dalam 500 meter daripada Masjid Quba. Okey, kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri ada jalan sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey, itu ada nampak. Ya. Okey. Masjid Bani Unaif. Ini kita galakkan sangat-sangat ya untuk bawa. Nampak sempoi saja. Orang utara panggil sempoi. Nampak macam apa? Tak macam masjid. Padahal ada masjid. Kenapa dia? Tapi sayang dia orang tak buat bumbung lah apalah sayang. Dia tak buat bumbung. Ada jemaah tanya, Ustaz kalau hujan macam mana? Kalau hujan mestilah basah. Jarang hujan tak basah je. Apa nama masjid dia sekali lagi Ustaz? Sirah dan nama dia sekali lagi Ustaz? Nama dia Masjid Bani Unaif. Bani Unaif. Kabilah Unaif ya, sebab kampung ni perkampungan kawasan Bani Unaif, ataupun nama lain dia Masjid Musabbeh. Masjid Musabbeh. Sirah dia secara ringkas sahaja, Nabi kita daripada Mekah, Nabi kita hijrah. Nabi kita sebelum Nabi kita sampai di Masjid Quba, Nabi kita singgah solat subuh di masjid ini, di tempat ni. Masa tu tak ada masjid lagi lah. Nabi kita singgah di kawasan sini bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian barulah Nabi kita berehat sekejap. Lepas tu Nabi kita bergerak ke Masjid Quba. Jadi Nabi kita solat di masjid ini, Masjid Bani Unaif. Kalau kita tengok map ni tak jauh dengan Quba lah. Tak jauh, dekat. Tak jauh je. Boleh jalan kaki tapi jauh juga lah jalan kaki. Jalan kaki jauh tu. Dekat. Dan di laluan di antara Masjid Quba dengan Bani Unaif, kita tengok ada tepi-tepi rumah orang tu kan. Itu adalah Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada'. Tu di lorong-lorong rumah orang tu, di antara Masjid Bani Unaif nak pergi ke Masjid Quba, tepi-tepi jalan. Ustaz nak ke sini kena naik teksi lah. Kita kena naik teksi, kena buat ziarah tambahan. Okey. Biasa driver teksi ni kalau kita inform, bagi tahu dia orang, dia tahu lah kan. Dia tahu. InsyaAllah dia tahu.
Masjid Bani Unaif katanya. Okey. Itulah Terus Ustaz, tamar yang ada telaga tu. terus dekat mana lagi yang poin-poin yang tambahan yang kita boleh buat pada jemaah kita? Ada satu lagi telaga, mungkin terakhir lah. Telaga Yasir. Cuba Ustaz, cuba Ustaz tunjukkan pada saya Masjid Quba. Okey. Masjid Quba, ni Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Okey, zoom out. Okey. Okey, bergerak ke atas. Gerak ke atas ke okey, ke atas ke Masjid Okey, Nabi. Ustaz zoom. Okey, Ustaz zoom. Okey. Masjid Jumaah. Tu, warna biru tu nampak tak? Ada warna sebelah kiri. Bukan dia. Sebelah kiri ada poin warna biru. Ni. Ustaz zoom. Ini sekolah. Ni Okey, dekat sebelah dia kot. Sebelah yang atas tadi. mos ni. Satu lagi atas dia, atas. Ni. Satu lagi atas, seberang jalan. Ni. Itu apa dia tu? Ni. Bukan. Masjid apa nama masjid dia? Dia tak ada masjid, dia telaga. Telaga kalau bahasa Arab Bi'ru Ahin. Ustaz ada ni tak keyboard Arab? Tak ada keyboard Arab. Ejaan Rumi. Bi'ru B-I Apostrophe B-I apostrophe R-U. Tak jumpa. Dekat Masjid Quba. Tak jumpa. Tak apa, nanti insyaAllah kalau tak jumpa kita share lah. Sebab dia kecil, saya tak nampak sangat dia punya dalam ni. Tapi dekat Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Ni Masjid Quba. Masjid Quba. Okey. Cuba ke kanan, naik atas. Ke kanan, naik atas. Okey. Ikut jalan tu. Okey. Yang biru tadi apa Ustaz? Tadi Masjid Jumaah. Okey, atas lagi. Masjid Jumaah, okey. Kita tengok ke kiri. Jalan tadi, simpang 3 ke kiri. Simpang 4 ke kiri dia. Nampak lah, dia sekitar kawasan ni lah. Tapi dia ada mercu dia, ada tanda dia. Tak apa, nanti tak nampak di mana. Tak apa, okey. Telaga dia. Mungkin Ustaz boleh cerita sirah sikit masjid yang Ustaz cakap tadi. Yang Ustaz cakap tadi. Telaga. Nabi kita lepas Nabi kita balik daripada solat di Masjid Quba, Nabi kita singgah di satu kawasan perkampungan di telaga yang kita ceritakan tadi ni. Telaga ni, kemudian Nabi kita tanya, ni telaga apa? Nabi kita tanya ni telaga apa? Sahabat tak jawab, ni telaga Al-Asir. Telaga Al-Asir, sahabat yang owner telaga tersebut. Kemudian Nabi kita kata, Nabi kita tukarkan nama dia. Ini bukan telaga Asir. Asir ni maknanya susah lah, kesusahan. Ini telaga Yasir, yang kesenangan. Lalu Nabi kita ludah, Nabi kita minum air telaga tersebut. Tapi sekarang dah tak ada air dah. Kita cuma boleh tengok sahaja. Dan dia ada masih lagi sekitar kawasan tu ada tapak-tapak peninggalan rumah-rumah zaman sahabat Nabi dulu lah. Masih ada. Cuma sayangnya kita tak dapat nak tengok lah. Saya pun tak cam di mana kedudukannya. Okey, teruskan. Kongsian lagi. Tambahan. Kemudian saya rasa untuk program tambahan di Madinah ni kita boleh buat antara lain boleh buat macam Ustaz Baki beritahu tadi, boleh buat makan-makan ya, buat jamuan ataupun kenduri di ladang tamar, ladang kurma. Itu mutawif kita kena deal dengan ladang kurma sendirilah. Ataupun kita boleh, sebab ada setengah-setengah jemaah kita yang memberikan, yang buat infak, katanya nak buat makan-makan di Madinah. Kita kalau di Mekah kita susah nak ada tempat, melainkan kita kena makan di restoran di luar kalau kita di Mekah. Hotel kita tak dapat buat di Mekah. Di Madinah masih lagi, alhamdulillah, hotel kita masih lagi, alhamdulillah dapat bagi kerjasama untuk buat sekurang-kurang paling tidak kita buat di hotel lah. Kalau kita tak dapat buat di ladang kurma, kita buat di hotel. Jadi orang makan di mat'am hotel, makan-makan. Mungkin ada jemaah kita yang salurkan derma sumbangan seekor kambing katakan untuk buat makan. Selain daripada itu, kita boleh buat pengisian rohani kepada para jemaah kita, khasnya berkenaan dengan
penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, ini pengisian oleh mutawif lah. Mutawif boleh menyusun sendiri jadual-jadual yang tertentu, bagaimana nak sesuaikan dengan, tetapi ini bukan program wajib ya, bukan program wajib. Program bukan tambahan. sekadar untuk program tambahan. Mungkin program tambahan ni maknanya tak sunat lah, sunat muakkad. Sunat muakkad para jemaah ikut join. Ustaz ini Haji Zainuddin kata, mutawif kita kata, jika dapat tolong senaraikan, insya-Allah kita boleh buat aktiviti tambahan tersusun dengan sirahnya sekali, tentu lagi baik. Saya minat sangat. Ada permintaan daripada Haji Zainuddin minta Ustaz senaraikan. Mungkin Ustaz boleh masuk dalam grup lah. Senaraikan tempat-tempat masjid-masjid tadi ataupun telaga-telaga tadi kan, yang berdekatan dengan kubah dan sebagainya, yang boleh kita susun dan kita rancang sekali jalan kan. Nampak cantik lah kalau kita buat perancangan kan. InsyaAllah. Tu saya pun dalam cadangan ingat nak tulis sikit lah, nak buat penulisan kecil-kecil ni sebagai bekal kepada sahabat-sahabat kita untuk buat ziarah. Haji permintaan daripada Haji Zainuddin lah, mungkin kita boleh tambah baik lagi lah ziarah-ziarah luaran yang syarikat buat tu, kita tambah-tambah lagi tempat-tempat lawatan yang Ustaz kata tadi lah. Okey, Ustaz, macam Ustaz kata tadi tempat makan best kan. Antaranya Ustaz Faiz kita dah terkeluar pula, tak apa. Antara tempat-tempat biasanya kita menguruskan jemaah kita ni makan-makan di Madinah, antara program yang terbaik lah, dan juga tempat-tempat shopping dan sebagainya. Antara yang terbaik yang kita selalu kita isi masa lapang jemaah kita. Mungkin Ustaz Faiz boleh share lagi tempat makan yang kita nak cadangkan kepada jemaah kita. Okey, tempat makan Oh, line tak cantik nampak gaya ni. Line Ustaz Faiz tak cantik. Okey, kalau penonton kita mutawif kita Haji Zainuddin ke, atau nak komen ataupun nak bagi cadangan program-program tambahan untuk ziarah luaran jemaah-jemaah kita di Madinah dan sebagainya, mungkin boleh komen, kita sama-sama bincang, kita sembang untuk memberi yang terbaik kepada jemaah kita semasa umrah lah, untuk umrah Madinah, dan kita mengerjakan ibadah umrah di Makkah dan sebagainya untuk ziarah di Madinah. Okey, di samping kita ziarah di Madinah, insya-Allah silakan komen. Ustaz Faiz kita line ni mungkin agak tidak cantik. Saya mungkin sambung lagi, iaitu antara program-program tambahan yang lain yang kita boleh cadangkan kepada jemaah kita, iaitu kita sebagai leader, kita sebagai mutawif, kita kena maklumlah tempat-tempat shopping dan sebagainya yang kita selalu nak recommend kepada jemaah kita. Selalunya macam yang saya sebut tadilah, jubah, kurma, dan perkara yang kita sendiri pun tak tahu, yang kadang-kadang permintaan jemaah seperti yang kita bincang sebelum ni macam-macam lah, yang mana dia orang ada hajat, yang mana kadang-kadang kita sendiri tak tahu. Jadi mungkin kita boleh rujuk dengan petugas kita ataupun wakil kita yang berada di Madinah. Kalau di Madinah kita boleh rujuk dengan Ustaz Haji Haizat dan sebagainya, dan juga pelajar-pelajar kita yang berada di Madinah. Kalau mungkin kita tak dapat membantu permintaan-permintaan jemaah yang mana ada aktiviti tambahan, shopping-shopping dan sebagainya, permintaan-permintaan jemaah yang mungkin kita tak tahu, kita boleh rujuk kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Madinah, insya-Allah. Ustaz Faiz, line tak cantik ke Ustaz? Bukan, ada jemaah call. Oh, ada jemaah call. Okey. Kita ada masa dalam 10 minit lagi Ustaz. Kita ada dalam 10 minit lagi. Mungkin Ustaz ada pesanan-pesanan lagi untuk aktiviti-aktiviti kita, bagi kita manfaatkan jemaah kita yang berada di Madinah. Mungkin Ustaz ada nak cadangkan lagi apa lagi aktiviti-aktiviti yang kita nak buat, yang kita nak isi pada jemaah kita. Baik, apa aktiviti tambahan ya, program tambahan yang selain daripada, sebab kita di Madinah ni masa kita banyak, alhamdulillah. Saya peribadinya saya banyak keluar buat aktiviti ziarah-ziarah tambahan setelah pagi. Ziarah tambahan yang kita buat biasanya kita keluar pagi pukul 8 pagi. Ini tambahan ni, kita keluar pukul 8 pagi, dalam pukul 10 kita dah ada di hotel. Mudah. Kalau kata setiap hari tambahan, alhamdulillah. Kalau kata untuk tambahan tu boleh buat makan lah.
Sebab pergi tempat-tempat makan, mungkin ada Biasa jemaah-jemaah kita buat tu duluan lah. Kita pergi ziarah dan kita balik kita singgah makan. Biasanya macam tu lah. balik. Halang Biasa begitu. kita nak berjalan tu kita balik kita pergi tempat makan sekali. Tinggal lagi apabila kita pergi tempat makan di luar ni, kita mungkin terkorban lah masa makan kita di hotel. Masa makan yang disediakan. Jadi tak apalah, bukan selalu kan tak makan keluar. Jadi tempat-tempat makan ni seperti mana kita maklum semalam lah, tempat-tempat makan tu kita kena perhatikan ada setengah-setengah restoran ni yang tak dibenarkan untuk kaum perempuan masuk, muslimat masuk. Contohnya hotel, contohnya Ambuadul Khalis tu, dia ada Ambuadul Khalis ni dia ada dua, satu yang lelaki saja, satu lagi lelaki dan perempuan. Dan biasanya kalau kita bawa jemaah kita dia pergi, dia akan buat layanan special untuk kita ya. Setakat ni alhamdulillah saya pergi restoran Ambuadul Khalis ni berkali-kali. Hari tu pernah makan dengan Ustaz Bahaki sekali. Dan saya bawa jemaah lelaki perempuan sekali pergi, kita dapat bilik VIP ya, tak dikenakan charge. Layanan istimewa lah. Layanan istimewa. Okey. Ustaz Haji Zainuddin kata saya suka untuk dapat atau ziarah tambahan ini untuk nilai tambah kerana ada masa free dan mudahlah di Madinah, easy di Madinah. Ustaz Haji Zainuddin kata dia memang akan buatlah program-program tambahan yang selalunya bila ada kelapangan memang kita akan isikan aktiviti tambahan lah. Betul tak Ustaz Faiz? Betul. Terima kasih banyak Tuan Haji Zainuddin. Otai kita. Okey, apa lagi Ustaz? Kita mungkin ada lagi 10 minit untuk kita kongsi-kongsikan aktiviti-aktiviti kita. Apa lagi? Cabaran-cabaran ataupun aktiviti-aktiviti lain. Aktiviti lain lah. Apa aktiviti lain? Macam shopping ni Ustaz, selalunya jemaah ni Ustaz macam mana Ustaz handle jemaah nak shopping di Madinah? Jemaah wanita ke jemaah lelaki ke? Biasanya saya cuma tunjukkan tempat saja dan saya akan setkan satu masa mungkin dalam selepas solat isyak katakan, selepas dalam solat asar katakan, untuk nak bawa jemaah-jemaah sekali saja kita bawa pergi masuk ke dalam shopping mall, nak tunjuk di mana nak beli barang dan sebagainya. Dan kemudian pandai-pandailah dalam istilahnya nak mencari tempat, cuma tinggal lagi kita guide lah. Kalau kata nak beli jubah di mana, nak tempah jubah di mana, tempat hotel kita tu kan, hotel Ansar Jadi tu ada tempat jubah. Kemudian kalau kata nak cari shawarma yang sedap di mana, tu tempat makan tu. Begitulah. Kalau kata cumanya kita selalu ingatkan diri kita, antara motivasi mungkin saya sharekan di sini. Kadang-kadang kita jadi mutawif ni, ini khas untuk mutawif lah, mungkin untuk mutawif baru. Sekadar sekelumit daripada cerita saya. Jadi kita kadang-kadang bila kita jadi mutawif ni, kita penat, kita letih, kita jadi jadi agak lemah untuk nak bawa jemaah-jemaah ziarah. Contohnya ziarah dalaman, tak kira lah ziarah dalaman di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Jadi sebagai motivasi untuk kita sentiasa lakukan bersungguh-sungguh, kita bawa jemaah walaupun kita dah datang berkali-kali, banyak-banyak kali tempat yang sama, kita duk pergi, tetapi excited kita tu hendaklah sentiasa bertambah daripada satu masa ke masa kita pergi. Kerana apa? Kerana kita anggap setiap kali kita nak pergi ziarah ke tempat-tempat Rasulullah ni, walaupun dengan letihnya, dengan penatnya, mungkin dengan asbab kita ziarah tempat-tempat ada sejarah Nabi ni, Nabi bagi syafaat kepada kita. Kita membawa para jemaah kita dan juga untuk jemaah sekalipun, untuk para jemaah sekalian juga kita berpesan, kita rebutlah peluang untuk pergi ke tempat-tempat begini, kerana itu ada disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa man sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah lah, kita pergi tempat-tempat sejarah Nabi ni semua termasuk daripada kalangan hati yang bertakwa. Kita nak tengok tempat sirah Nabi kita study banyak. Dan saya cadangkan kepada mutawif, khasnya boleh cari kitab Jawi. Hari tu dalam kursus kita dah sebut lah, kena dengan sirah ni, kita boleh tengok dalam kitab Jawi ni, kitab yang boleh tempah dalam Pustaka Al-Baqir. Ni saya cadangkan, ada 2 jilid. Ada 2 jilid ya. Sejarah Madinah Al-Munawwarah, 2 jilid tebal. Dalam Jawi yang kita mudah faham. Dan kalau Ustaz, ada satu
ada satu buku yang Ustaz bagi hari tu yang bagusnya, yang kita boleh scan yang kita scan apa? Scan location tu. Yang mana Ustaz? Betul. Yang boleh scan. Betul buku ni. Yang boleh scan location kan? Buku ni boleh scan location je. Scan location dia akan bawa. Dia ada dia punya code. Ada QR code ni. Kita cuma QR code. Kita boleh scan, dia akan keluar location tempat. Dia akan keluar location, dia akan bagi detail lah kan. Sirah-sirah kan. Memang dia sangat membantulah kalau kita tak tahu dari segi lokasi dia kan. Betul. Ini boleh didapati di Maktabah Darul Zaman dalam 2 km daripada Masjid Nabawi. Ustaz, dekat Malaysia ada jual tak? Malaysia setakat ni tak jumpa lagi Ustaz. Ustaz baru. Malaysia cuma yang jual hari tu kita jual dalam kursus hari tu. Terjemahan Melayu tak ada kan? Arab lah. Tak ada lagi. Arab. Tapi sekarang ni mudah, canggih. Kita boleh buka Google Translate. Ada kamera tu. Lalukan saja, tak akan scan. Dia automatic translate. Automatic translate. Ni Telaga Hajim. Alhamdulillah, ni Telaga Hajim. Yang dalam ladang kurma tadi tu. Ini telaganya. Ini masjid. Kita boleh semayang. Nabi kita mengislamkan ramai para sahabat dalam masjid. Ustaz, buku ni sangat-sangat berinformasi yang mana ramai yang jemaah kita tak tahu. Bukan sekadar jemaah, mutaif pun banyak yang tak tahulah, sebab maklumat ni sangat detail lah, sangat detail. Buku sirah ni Ustaz. Betul. Sebab selalunya kita pergi tempat-tempat yang biasa kita pergi kan, yang syarikat bawa kan, yang mana sebenarnya ada tempat-tempat yang lain yang kita tak tahu sebenarnya, area-area situ je. Betul. Tempat sirah Nabi tu. Jadi Haji Zainuddin kata memang teruja melihat jemaah sangat teruja dengan ziarah, dan mungkin kita bagi biasa bagi kita biasa, tapi bagi jemaah kita sangat-sangat menghargai lah usaha kita ni. Jadi yang antara orang kata apa, antara walaupun kita nampak macam kita dah biasa, tapi bagi jemaah luar biasa lah. Contoh macam Ustaz kata tadi kan, tempat-tempat yang telaga dan sebagainya, kalau kita dapat bawa jemaah ke tempat tu, dapat kita menghayati di kawasan sebenar, jadi sangat-sangat orang kata apa, lagi dia punya feeling dia panggil feeling Ya. Kita terlupa tadi ada antara lain ada Bukit Magnet. Bukit Magnet lah. Bukit Magnet boleh ziarah ya, boleh tu. Kilang Quran. Kemudian Museum Darul Madinah. Itu kena cas ada Darul Madinah. Haji Zahir kata dekat mana buku ni boleh dapat? Tadi kita dah jawab dekat Mekah je kan. Dekat Madinah je. Ini buku Madinah sebab baru terbitan 2019. Buku ni memang saya dah tengok buku ni daripada Ustaz Faiz. Dia memang terbaik, tapi dalam bahasa Arab, tapi dia ada QR code tu. QR code tu kita boleh scan dengan handphone. Dia akan bawa kita kepada lokasi yang sebenar. Kalau kita ada di Madinah, dia akan bawa kita memang sangat detail lah, yang setakat yang saya tengok ni lah, setakat yang saya jumpa. Kalau nak tengok, nak rujuk, boleh minta Ustaz Faiz snap kot dekat WhatsApp dan sebagainya. Boleh hubungi Ustaz Faiz, insyaAllah. Ustaz Faiz InsyaAllah. Boleh komen lah dalam Ustaz Faiz. Ustaz Faiz ada Facebook dalam ni, boleh cari Facebook Ustaz Faiz, boleh direct dengan Ustaz Faiz, insyaAllah. Ustaz Faiz ada kopi dia. Buku ni dia senaraikan masjid-masjid saja. Telaga-telaga. Berapa banyak masjid yang ada sirah-sirah yang kita tak tahu sebenarnya. Banyak. Madinah itu kita kata tak payah pergi museum. Kita dah berada dalam museum. Dekat Madinah, dekat kawasan macam Ustaz cakap tadi lah, kawasan Quba saja berapa banyak tempat sirah. Banyak dekat dengan Quba tu. Tak habis, pusing tak habis. Banyak. Tak habis pusing. Jadi ada juga stesen kereta api Anbariyah menghubungkan mak jemaah haji daripada Syria, Turki dulu. Itu dibina pada zaman Turki Osmaniyah lah. Anbariyah. Boleh tengok. Ustaz, kita ada 2 minit lagi untuk Ustaz buat penutup, insyaAllah, sebelum kita berbuka puasa. Sebab di Johor ni buka puasa awal, Ustaz mungkin lewat sikit Penang. Dan kita harapkan
informasi yang sedikit ni dapat memberi manfaat dan sama-samalah kongsi-kongsi, share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan memberi manfaat lah, walaupun penyampaian kami tak seberapa lah, kami buat secara santai-santai. Dan saya serah kepada Ustaz Faiz untuk penutup dan kita jumpa lagi insyaAllah. Ustaz Faiz silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan ada satu pepatah kata Arab, pepatah Arab dia kata min alamatil hub ittiba'. Di antara kita kata di antara tanda-tanda kita kasihkan seseorang, kita ikut dia. Kita kasihkan Nabi kita ikut Nabi kita. Nabi kita bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintai aku. Dan siapa-siapa yang mencintai aku, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita bincangkan pada petang ini, walaupun kita secara santai saja, sebab Ustaz Baki kata mood santai. Saya pun santai betul lah pakai baju pemandangan pun lalang belakang. Jadi saya pun hutan kat belakang ni. Hutan. Sama-sama. Kat belakang hutan tapi hutan tiduan. Jadi apa yang kita bincangkan pada petang ini tak lain tak bukan semuanya berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada kita sebagai mutawif, kita sebagai jemaah, kita sebagai siapa sekalipun, tak ada apa yang membezakan kita. Yang membezakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama sahaja pada dasarnya. Beza kita adalah takwa dan kita merebut peluang sebanyak-banyaknya. Kita berada di bulan Ramadan ini melakukan ibadah. Kita berada dalam penghujung Ramadan akan meninggalkan kita, yang mana adalah hadis Nabi kita sebutkan sikit lagi Ustaz. Nabi kita sebutkan bahawa Ramadan, tak kala Ramadan nak menutup tirainya, para malaikat akan menangis di langit dan bumi akan terbelah, langit terbelah. Seandainya Allah Ta'ala buka hijab kita, nescaya kita semua akan mati kerana terkejut. Langit terbelah, para malaikat sujud menangis kerana bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua, dan kita akan masuk kepada bulan Syawal, bulan fitrah, Aidil Adha, yang Nabi kita sebut barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri, barang siapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri, Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya pada ketika hatinya mati. Dan kata pepatah Arab, laisa Aid labisal jadid walakin Aid ilmuhu tazid. Bukanlah yang dinamakan sebagai hari raya itu adalah kita berpakaian baru. Bukan tu hari raya. Tetapi ulama kata yang dikatakan hari raya untuk kita adalah bertambahnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf jika ada terkasar bahasa pada petang ni, santai-santai sajalah dengan duk melawak lebih kurang tu, minta maaf lah. Dan apa yang saya bukanlah ahli, saya bukanlah ahli dalam bahagian sejarah sirah Madinah, apatah lagi dalam berkenaan dengan pengurusan dan sebagainya. Sekadar memenuhi permintaan permohonan daripada Al-Fadhil Ustaz Bahaki, sekadar mengisi masa, mudah-mudahan masa yang sikit ini, perkongsian yang ringkas ini ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doa daripada semuanya insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Bahaki, terima kasih banyak buat semua para penonton sekalian. Sama. Baik, terima kasih Ustaz. Salam rindu Rasulullah, salam Baitullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.